Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah kita bertemu lagi dalam Tanyalah Ustaz Detik Muhasabah, dan saya Da'i Hadari akan temankan anda sepanjang 2 jam kita bersiaran untuk hari ini. Yang istimewanya untuk hari ini, hari Selasa 21 April 2020, insya-Allah kita akan membincangkan satu topik yang sebenarnya kita tak nampak, akan tetapi Allah mempernampakkan sendiri. Ayat tu mempernampakkan tu telah terbukti ia wujud, dan insya-Allah kita akan sama-sama bincangkan tajuk terbongkar sisi sebenar. Apa yang sisi itu? Berapa sisi? Kejap lagi kita akan tahu bagaimana apakah itu terbongkar sisi sebenar. Dan insya-Allah untuk hari ini saya tidak keseorangan, di mana yang akan memberi pencerahan kepada kita semua yang akan bersama dengan saya 2 jam di sini, Al-Fadil Ustaz Mustafar Suki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar kita? Alhamdulillah sihat pagi-pagi ni. Macam mana keadaan di Sungai Buloh tu? Sungai Buloh alhamdulillah setakat ni. Alhamdulillah Masih dalam keadaan terkawal. Masih lagi dalam keadaan terkawal Ustaz ya. InsyaAllah. Baiklah Ustaz, mungkin banyak yang Ustaz nak kongsikan bersama dengan kita, InsyaAllah sepanjang 2 jam ni. Cumanya mungkin para penonton juga kalau ada soalan nak diajukan, kami sangat alu-alukan. Caranya macam mana? Anda boleh sahaja terus hubungi kami di talian bebas tol 1800 881677. Itu dia nombornya. Anda juga boleh menggunakan aplikasi WhatsApp yang juga kami sediakan platformnya 0111233480, atau boleh terus sahaja ke laman Facebook rasmi kami, page kami, iaitu Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Baiklah, mungkin sebelum kita nak pergi dengan lebih jauh, Tanyalah Ustaz, kita bawakan segalanya yang terkini. Jadi kita nak bawakan kepada anda status COVID-19 di Malaysia setakat jam 5 petang semalam. Okey, mungkin kita boleh tonton di kaca TV yang anda juga boleh saksikan. Baiklah, jumlah kes keseluruhan 5,425 kes setakat ini di Malaysia ya. Kemudian kes aktif sebanyak 2,041, di mana kes baru sebanyak 36 kes. Ini dia satu kes yang sebenarnya adalah kes antara yang paling rendah ya, paling rendah kesnya. Kemudian jumlah kematian sebanyak 89 kes, dan di mana kita juga sangat rasa seronok di sebalik daripada musibah ini, kerana apa? Semalam buat pertama kalinya tiada sebarang kes kematian yang baru. Subhanallah. Dan insya-Allah kita kalau boleh kita teruskan statistik ini ataupun lebih baik dari semasa ke semasa, insya-Allah. Ya Ustaz ya. Itu yang kita harapkan, di mana kalau ia berlaku kita berjaya memeranginya, iaitu COVID-19, insya-Allah. Baiklah Ustaz, mungkin sebagai mukadimah, hari ini kita nak bincangkan tentang terbongkar sisi sebenar. Apa itu terbongkar sisi sebenar? Mungkin Ustaz ada pencerahannya. Silakan Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang muliakan Da'i Hadari, apa khabar? Alhamdulillah. Sihat alhamdulillah hari ini. Alhamdulillah. Baik, jadi kita semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada khususnya kepada pemimpin kita dan juga kepada barisan hadapan, supaya mereka cekal hati dan istiqamah untuk berjuang menentang yang kita panggil sebagai COVID-19. Ya, betul. Kemudian juga saya tak lupa kepada masyarakat, khususnya tahanlah diri kita, sabarlah. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran pahala kita duduk di rumah. InsyaAllah. Dan juga tidak lupa kepada yang sakit, mengikut statistik dan sebagainya. Dan daripada sudut yang sakit juga, moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesembuhan, Allah berikan afiah, dan tidak lupa juga kepada yang telah meninggal dunia, khususnya kepada Islam. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat tinggi darjat mereka, dan mudah-mudahan insya-Allah memperolehi pahala mati syahid, iaitulah dalam keadaan terkena penyakit. Jadi insya-Allah tajuk yang kita nak bincangkan ini merupakan satu tajuk yang
ada hikmah dan rahsianya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu suka saya bila mana memerhatikan kepada ayat-ayat Al-Quran, maka kita petik salah satunya adalah daripada surah Al-Baqarah ayat 155. Mungkin tuan-tuan dan juga sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sering mendengar tentang ayat ini, tetapi sebenarnya inilah rahsia ataupun kita panggil sebagai sisi yang sebenar yang akan ditonjolkan oleh manusia bila mana dia berhadapan dengan musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita semua. Jadi antaranya itulah firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Yang bermaksud, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu daripada sedikit kekurangan, iaitulah pada rasa takutnya, juga kekurangan daripada sudut makanannya, iaitulah kelaparannya, dan kami uji juga kamu daripada kekurangan harta dan juga berbentuk kematian, dan juga kami uji kamu daripada kekurangan buah-buahan. Oleh itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Maksudnya kalau kita listkan daripada 5 ujian Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka kita akan tengok di kalangan manusia apakah sisi sebenar yang akan terbongkar di kalangan masyarakat. Daripada sudut Allah uji dengan kelaparan, Allah uji dengan ketakutan, Allah uji dengan harta dan sebagainya, kematian sebagai contoh. Maka sangat rapat ayat ini dengan kehidupan kita, dan akhirnya akan menjadikan kehidupan kita ini adakah termasuk di kalangan orang yang sabar ataupun termasuk di kalangan orang yang tewas di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kata Imam Al-Baghawi dan juga Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyatakan bahawa ataupun mereka menyatakan bahawa Allah menguji manusia untuk melihat adakah mereka bermaksiat kepada Allah, adakah mereka ini berjihad ataupun mujahadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun mereka ini tewas ataupun gagal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada beberapa perkara yang Allah uji tu, kita akan lihat bagaimana keadaan sisi sebenar manusia ataupun masyarakat bila berhadapan dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nampak Ustaz, daripada firman Allah itu menunjukkan bahawasanya memang tepatlah ujian yang Allah berikan itu sebenarnya dapat menjadi satu nilaian buat kita juga Ustaz ya. Memang tepat Ustaz. Betul. Ya. Subhanallah, itu dia. Kita sangkakan ujian itu sekadar untuk golongan tertentu, akan tetapi Allah sedang menilai kita sebenarnya. Baik Ustaz, tidak lengkap kalau perbincangan kita ini kita tak nampakkan dari sudut gambarannya. Jadi mungkin kepada para penonton, sama-sama kita tonton apa yang disediakan oleh pihak penerbit, iaitu VT, sedikit VT situasi sepanjang proses ataupun PKP. Jom sama-sama kita tonton. Pelbagai keadaan. Ada juga ketua keluarga yang turun padang. Sebelum ni selalu mengharapkan, ini juga TikTok. Masya Allah. Baik Ustaz. Mungkin para penonton kita dapat lihat sekali imbas Ustaz ya. Macam-macam berlaku sepanjang PKP yang ini tidak sampai 3 bulan. Sebenarnya baru 2 bulan Ustaz ya. Sampai 2 bulan pun belum sampai Ustaz ya. Akan tetapi subhanallah macam-macam yang telah ternampak sebenarnya. Baik Ustaz, jika lihatkan kepada apa yang kita nampak ataupun apa yang kita lihat di VT tadi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, mungkin ini sebagai cetusan juga untuk Ustaz. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk, surah yang ke-67 ayat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang bermaksud, dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah antara kamu yang lebih baik amalannya? Ustaz, COVID-19 adalah satu wabak yang menyerang dunia. Akan tetapi di setiap
pelusuk tempat itu ada kerenahnya masing-masing. Apakah yang kita risaukan, Ustaz? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama sekali kita pada firman Allah yang kita sebutkan di awal tadi, iaitulah berkenaan dengan takut. Maka saya lihat di sisi ini Imam Syafi'i rahimahullah mengemukakan satu pandangan yang luar biasa. Cetusan idea berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Yang pertama, bila kita sebut tentang takut, maka Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan takut ni boleh jadi berapa maksud. Pertama, takut kepada musuh Allah. Yang kedua, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Maka kalau kita tengok dengan sikap, dengan terzahirnya keadaan manusia, maka adakah mereka itu takut kepada Allah? Adakah mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka daripada sudut itu akan melihat berbagai jenis ragam manusia dalam keadaan bila mana mereka uji. Sebab tu Da'i Hadari bacakan surah Al-Mulk ayat yang kedua tadi, bila mana terzahirnya manusia, maka Allah Subhanahu Wa Taala nak pergi kepada dua perkara saja untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan ganjaran, untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada waktu itu ahsanu amalah, iaitulah amalan yang paling terbaik di kalangan kamu. Jadi amalan terbaik ini sudah tentu ada orang yang ingin menzahirkan, sebagai contoh sedekahnya. Sebagai contoh kita kata sisi yang lain, ada orang menyembunyikan sedekahnya. Mungkin diam-diam tengah-tengah malam tengok-tengok orang susah, dia pun transfer online. Jadi tak ada siapa pun tahu. Ada setengah orang dia nak pergi tangkap gambar dan nak perlihatkan. Mungkin juga salah satu sisi pandang yang lain, supaya orang bila mana bersedekah, dia tahu ke mana sedekah itu disalurkan. Jadi berbagai-bagai cara dan mungkin juga untuk mengajar orang lain untuk mengajar. Ya, betul. Untuk mengajar, untuk menggalakkan dan sebagainya. Maka sebab tu kata Al-Imam Fudail bin Iyad bila menafsirkan ayat itu, beliau menyatakan untuk menjadikan satu orang itu yang paling terbaik amalan dia, dua syarat. Pertama, yang paling ikhlas di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam-macam keadaan manusia. Bila diuji dengan kelaparan, dengan harta boleh jadi juga. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, harta ini boleh kadang-kala dia berkurang dengan sebab kita bersedekah dan zakat. Jadi Allah uji manusia dengan sisi yang itu. Ada juga harta ni dengan sebab kemusnahan. Sebagai contoh, kalau kita tengok pada hari ini bagaimana manusia berhadapan dengan perniagaan, berhadapan dengan kita kata apa, hasil tanaman dan sebagainya, tidak dapat untuk kita edarkan di mana-mana. Kan? Jadi daripada sudut itu akan melihatkan keadaan manusia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan setiap ganjaran pahala berdasarkan niat dia, ikhlas ataupun tidak, dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak. Kenapa saya tanyakan tentang kerisauan tadi, Ustaz? Sebenarnya ada satu soalan yang ditanya oleh Mazni Hasan. Ini tentang sesuatu yang berlaku juga bila satu dunia panik ni. Pembelian panik yang ditanya oleh Mazni Hasan. Katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, da'i serta kru yang terlibat. Waalaikumsalam. Dalam keadaan PKP yang belum tentu ada kesudahannya ini, ada setengah golongan kita dilihat cara pembeliannya dikatakan terlalu melampau, iaitu membeli dalam keadaan kuantiti yang banyak. Jika kita lihat dari satu sudut nampak macam tamak, tapi dari sudut lain pula mungkin itu adalah sebagai stok untuk keperluan anak-anaknya yang ramai dan mungkin juga untuk jiran-jiran sekelilingnya. Kadang-kadang kita suka berburuk sangka terhadap orang lain tanpa usul periksa. Mohon pencerahan daripada Ustaz. Macam mana tu, Ustaz? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama sekali kita sebut daripada berapa sisi. Sisi yang pertama adalah berkenaan dengan apa yang dipanggil sebagai buruk sangka tadi. So buruk sangka ni kita kata ada pelbagai manusia. Ada kadang-kala tu daripada sudut lihat kepada dia bersedekah, ni nak menunjuklah. Tengok kepada yang ni, dia ni tak buat apa-apa. Sebenarnya dia yang lebih banyak bersedekah. Betul. Kan? So berbagai sudut. So sangka ni sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Hujurat ayat 12, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang beriman, jauhilah kamu daripada sangka-sangka buruk, kerana kebanyakan daripada sangkaan itu adalah mendatangkan dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada satu sudut. Sudut yang kedua, kalau kita lihat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berfirman dalam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadh-dhann, hendaklah kamu berhati-hati dengan dhann, dengan sangkaan. Fa inna dhanna aktsabul hadith. Sesungguhnya sangkaan yang buruk itu adalah seburuk-buruk penceritaan, seburuk-buruk percakapan. Jadi kita kata asalnya sangka ni tak semestinya cakap. Sangka ni mungkin dengan hati. Sebab tu dalam ayat pertama tadi dia luas. Maksudnya tak semestinya dengan cakap, mesti juga boleh jadi dengan hati. Jadi dengan sangka buruk itu kita kata boleh menjadikan kita mendatangkan ataupun mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sisi yang pertama. Sisi yang kedua, kita boleh lihat daripada sudut jangan mencetuskan buruk sangka.
Mencetuskan pun tak boleh. Ya, mencetuskan pun tak boleh. Sebab tu dalam hadis riwayat daripada Safiyah binti Huyai, iaitu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi berjalan di malam hari, dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi berjalan dengan seorang wanita. Jadi ada dua orang sahabat Ansar lihat Nabi. Jadi dia seolah-olah macam ada cetusan, rasa macam tak sedap hati. Kemudian Nabi panggil mereka, Nabi kata, sesungguhnya wahai innahas Safiyah, ini adalah isteri aku Safiyah, kerana aku bimbang kamu takut dalam hati kamu akan buruk sangka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menunjukkan dua sisi, kita dalam keadaan yang tak boleh nak elak, maka teruskan, tak ada masalah, belilah sekadar termampu mungkin untuk jiran-jiran, dan ada NGO tertentu untuk bersedekah dan sebagainya. Betul. Maka sudah tentu 2-3 troli. Jadi dengan sebab 2-3 troli kita pun pandang nak pergi mana ni. Patutnya untuk menghilangkan syak wan sangka itu, tulis besar-besar kat troli itu, ini untuk diagihkan kepada orang-orang yang layak. Jadi hilang syak wan sangka. So jelas di situ kan, menunjukkan satu keadaan cara macam mana manusia berfikir. Sebab tu jauhkan sangka buruk, dalam masa yang sama jangan mencetuskan satu perkara yang mana buat manusia salah sangka kepada kita. Saya lihat dari pelbagai sudut sebenarnya Ustaz. Mungkin juga dari satu sudut yang lain, kepada mereka yang mungkin sebagai individu, janganlah pula salah guna pula, saya nak beli ni untuk sedekah, padahal untuk kepentingan diri sendiri tak boleh juga ya Ustaz. Itu dari sudut yang lain lah, insya-Allah. Jadi itulah pentingnya Islam ini, kita menjalankan Islam dalam kehidupan. Baik Ustaz, ada satu soalan di Facebook juga daripada Khadijah Hasan, katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i, semoga sentiasa dalam lindungan Allah, amin rabbal alamin. Katanya, soalan saya, sejak tempoh PKP ini dijalankan, berdosakah kita sebagai rakyat tidak patuh kepada arahan pemimpin kita? Ini pun terbongkar macam-macam sifat ni. Di manakah sikap sabar seseorang itu? Dia benar-benar menguji kesabaran kita. Ini mungkin kita kecilkan skop kepada sabar tu. Silakan. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama, bila kita sebut tentang taat pemerintah, bila mana, sebab tu dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang daripada pemimpin kamu, hatta dia daripada Habsyi sekalipun, orang kulit hitam, tapi bila dia memimpin, kemudian pada waktu sam'a wa ta'ah, hendaklah kamu dengar dan kamu taat, malam yu'mar bi ma'siyati, selagi mana dia tidak menyeru kepada kemaksiatan kepada Allah. Jadi PKP bukan maksiat. PKP adalah kebaikan. PKP adalah sebenarnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nisa, Allah dalam pada ayat 59, Allah menyatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga pemerintah, pemimpin di kalangan kamu. Jadi bila buat satu keputusan dengan keadaan untuk menyelamatkan nyawa manusia, dalam keadaan untuk kita kata menyelamatkan segala keadaan yang berlaku pada ketika ini, maka pada waktu itu wajib untuk kita patuh kepada pemerintah. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang daripada kalian duduk di tempatnya, dalam riwayat Imam Ahmad sebut duduk di rumahnya, maka pada waktu itu dengan keadaan dia sabar, dengan keadaan yang dia itu redha dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia boleh mendapat pahala mati syahid jika mana dia meninggal dunia. Besar ganjaran pahalanya untuk kita duduk di rumah, tunggu, dan kemudian kita, inilah perjuangan sebenarnya. Sebab tu saya suka ada satu kisah yang dinukilkan pada hari ini. Mereka menyatakan dialog antara satu orang cucu dengan datuknya. Cucunya kata, hebatnya datuk, pada zaman dulu ada berlaku virus dan sebagainya. Datuk kata, saya berjuang di jalan Allah. Atuk berjuang di jalan Allah. Macam mana datuk? Duduk di rumah. Jadi duduk di rumah itu sebenarnya merupakan satu perintah. Kemudian kita wajib taat kepada pemerintah, dan pada waktu itu mudah-mudahan Allah beri ganjaran tadi seperti mana kita sebutkan, mati syahid insya-Allah. Jadi wajib hukumnya. Dan dengan keadaan kita bersabar, dengan keadaan kita redha dan sebagainya, pada waktu dalam keadaan kita duduk di rumah. Wallahu a'lam. Baiklah, perintah kawalan pergerakan ini sebenarnya diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak dulu lagi. Sabda Nabi SAW mafhumnya, jika kamu tahu ada satu tempat itu ada wabak, kamu jangan masuk. Do not enter. Bahasa orang Teluk Intan. Kalau kita berada di kawasan itu, jangan kita keluar. Ustaz ya? Betul. Subhanallah. Kan mudah. Semuanya telah ditunjukkan dalam Islam. Cumanya banyak lagi kita akan bincangkan Ustaz. Kepada anda semua, terus setia bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz Muhasabah. Nantikan selepas ini. Tidaklah seorang Muslim yang ditimpa suatu penyakit dan keletihan
kegusaran dan kesedihan, gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Peraturan hanya ketua keluarga atau seorang wakil isi rumah dibenarkan keluar membeli barangan keperluan harian, khususnya makanan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Tengok komen-komen tu okey ya. Tapi semua pasar raya besar semua dah ada label, ada harga, semua senang kat sini. Sementara itu, Datuk Seri Ismail Sabri turut membidas sikap segelintir individu yang angkuh dengan petugas kesihatan dan enggan mematuhi prosedur operasi standard SOP ketika menjalani proses kuarantin wajib ketika ini. Lepas tu, toilet, public toilet. Look, like that, begini. Semua mandi beramai-ramai, busu. Tengok toilet. Adakah patut? Kerana COVID-19 tidak kenal dari kayangan ataupun daripada bumi. Ya, mereka tak kenal siapa. Tak ada siapa yang boleh dibezakan oleh COVID-19 ini. Alhamdulillah kembali bersama Tanyalah Ustaz. Detik muhasabah. Bila sebut tentang detik muhasabah ni, saya sepatutnya dalam keadaan mood yang muhasabah ya, tapi nak tergelak juga tadi macam-macam keadaan ya masyarakat kita, bukan kita lah ya, saya husnuzon. Itu berlaku di luar negara tu. Bagaimana dalam macam-macam keadaan Ustaz ya, masyarakat kita mungkin tertekan, mungkin juga macam-macam kreativiti yang mereka lakukan. Cumanya seperti mana yang dinyatakan, COVID-19 tidak mengenal kluster kayangan atau kluster daripada bumi. Itu paling penting. Baiklah, masih lagi kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Mustafa Suki, dan hari ini kita bincangkan satu topik yang sangat dekat, terbongkar sisi sebenar. Subhanallah. Dan insya-Allah sekejap lagi, jangan ke mana-mana, di mana kita akan bawakan kepada anda, menarik sekejap lagi, respon salah seorang pendidik tentang hentaman warganet mengenai kerja rumah sepanjang proses PKP. Perintah Kawalan Pergerakan, insya-Allah nantikan. Baiklah, cumanya sebelum tu Ustaz ya, kita nak bawakan satu soalan daripada sahabat kita ni, iaitu Ali. Di Facebook kita ni. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Di sebalik kejadian wabak yang sedang berlaku, kita dapat melihat gelagat individu dan pemimpin seluruh dunia bagi menghadapi bencana ini. Ada yang mengambil kesempatan untuk kepentingan diri sendiri. Ada pula yang ikhlas untuk menolong. Bagaimana kita hendak mengenal pasti yang mana ikhlas atau yang mana mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan diri dari kesusahan orang lain? Macam mana kita nak kenal tu Ustaz? Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama sekali bila kita sebut tentang ikhlas membantu, maka ikhlas ni daripada sudut yang lain, dia datang daripada hati. Ya. Kadang-kadang dia boleh diterjemahkan dengan tindakan, kadang-kadang dia hanya berada di dalam lubuk hati yang paling dalam. Itu istilah dia tu kan. Lubuk hati yang paling dalam. Dan kita tak tahu dalam keadaan manusia, sebab seperti mana saya sebutkan di awal tadi, ada manusia yang mana tangkap gambar, buat video, mungkin nak galakkan orang ramai. Ada yang mana dia bersembunyi, dia bimbang, takut kalau dia tangkap gambar, dia dedahkan video, maka pada waktu mungkin mengganggu hati dia. Maka sebab tu sisi ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, dia pokok pangkalnya dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu sebahagian para ulama salaf, mereka berdoa untuk ikhlas kepada Allah. Jadi setiap tindak tanduk yang kita buat ini, dia mesti daripada sudut pandang yang lain, kita pula tak boleh berburuk sangka dengan orang tu, dia ni tak ikhlas kan, dia ni tak buat ni dalam keadaan nak menunjuk-nunjuk. Tapi daripada sudut yang lain, kita perlulah membuat ataupun melakukan setiap perkara yang kita buat itu adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada sudut pandang macam mana kita nak tahu ikhlas ataupun tidak, maka pada waktu tu Nabi SAW ketika mana dalam keadaan peperangan, dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ketika mana dalam peperangan ada satu orang sahabat yang mana beliau ni Usamah, ketika mana dia dalam keadaan nak membunuh satu orang tu, tiba-tiba orang tu mengucap kalimah la ilaha illallah. Jadi Usamah ambil pedang dia, kemudian dipancung orang tu. Dipancung terus tanpa ada budi bicara. Jadi pada waktu itu
kes ini dibawa kepada Nabi SAW dan Nabi SAW bertanya kepada dia, adakah kamu telah merobek ataupun kamu telah membedah, melihat ke dalam hatinya dia ikhlas ataupun tidak dengan kalimah la ilaha illallah. Pada sisi yang lain, Usamah menyangka dia ni hanyalah semata-mata untuk melepaskan diri. Tapi daripada sudut yang lain, Nabi SAW nak tekankan kepada kita semua, kepada sahabat, khususnya untuk pengajaran kita semua, supaya setiap tindak tanduk manusia yang kita lakukan, maka tidak ada ruang di sana untuk kita boleh menguji ataupun menyatakan dia ni tak ikhlas, dia ni ikhlas dan seterusnya. Maka sebab tu agak sukar untuk kita nak tahu orang ni ikhlas ataupun tidak. Maka sebab tu dia kembali puncanya dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Ustaz, kita tidak mampu untuk menilai apa yang ada dalam sudut ataupun buku hati seseorang itu. Ya. Itu dia Ustaz ya. Kadang-kadang mudah benar kita ni menyatakan itu dan ini kepada seseorang. Dia ni tak ikhlas, dia ni nampak tak ada masa depan. Macam-macam pula Ustaz ya. Okey Ustaz, soalan WhatsApp pula kita nak sama-sama bawakan. Nur dari Pantai Dalam, KL, Kuala Lumpur ni, dekatlah ni. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru, tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah kaitan dari masa cuti atau kelapangan yang ada? Ini tentang masa lah. Dari masa cuti atau kelapangan yang ada pada waktu sekarang ini boleh menonjolkan sifat seseorang itu menghargai waktu lapang yang ada dengan sesuatu yang bermanfaat, atau membiarkan sahaja masa itu berlalu tanpa ada kebaikan. Ini pun terbongkar juga sisi sebenar. Kita sangka kita sibuk, rupa-rupanya kita gagal dalam pengurusan masa tu Ustaz. Silakan. Betul. Baik, jadi bila kita sebut tentang masa dan pengurusan ini, sebab tu dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi SAW menyebutkan tentang bagaimana keadaan manusia ni maqdud. Maksudnya di kalangan manusia ni ada benda yang Allah uji mereka, iaitulah faragh, siha wal farah, iaitulah waktu mereka sihat dan waktu mereka lapang. Jadi waktu mereka sihat, macam mana kehidupan mereka? Waktu mereka dalam keadaan lapang, seperti mana kita sebutkan tadi, dengan urusan tak perlu pergi pejabat, mungkin ada kerja, tapi tidaklah sesibuknya keadaannya di pejabat. Kerja di rumah kan? Work from home kan? Dan kemudian dalam keadaan demikian akan tertonjol dalam keadaan manusia ini daripada sudut sisinya bagaimana dia menguruskan masa. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sering bersumpah dengan masa. Maksudnya wal asr sebagai contoh, demi masa, dan Nabi SAW juga berkaitan dengan keadaan macam mana menjaga masa dan sebagainya. Maka kita akan lihat di kalangan manusia siapakah yang benar-benar mengambil manfaat daripada apa yang Allah telah lapangkan kepada mereka, ataupun sebaliknya mereka hanya membiarkan ia berlalu seperti mana dalam keadaan biasa. Allahu Akbar. Itulah Ustaz, bila sebut tentang bekerja dari rumah ni, kita sikit-sikit tengah buat kerja terpandang menjeling dekat bantal tu. Itu pun masalah juga tu Ustaz. Okey Ustaz, tak lengkap kita tak bawa sesuatu yang juga boleh menjadi iktibar buat kita. Mungkin kita boleh bawakan sekarang ini apa yang kita sebut sebagai luahan seorang guru yang berdepan dengan kecaman netizen. Guru juga tak terlepas Ustaz. Betul. Jom sama-sama kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merupakan seorang guru yang mengajar di salah sebuah sekolah di daerah Port Dickson. Saya juga agak terkesan dengan isu berkaitan guru memberikan kerja rumah kepada murid sepanjang musim PKP yang dianggapkan satu bebanan oleh pihak ibu bapa dan juga netizen di luar sana. Sebenarnya guru-guru mempunyai tanggungjawab dan juga amanah, iaitu perlu menghabiskan silibus dalam masa yang ditetapkan. Dalam masa yang sama juga guru-guru menitik beratkan juga kekangan yang ada pada murid, seperti tidak mempunyai capaian internet dan juga tidak mempunyai kemudahan yang lengkap lah. Jadi sebenarnya tugasan ni patut digalas bersama-sama dan semua pihak lah. Seharusnya ibu bapa, guru dan juga murid itu sendiri memainkan peranan masing-masing agar kita dapat meningkatkan kecemerlangan. Walaupun di musim PKP ni tidak ada halangan untuk belajar sebenarnya. Jadi tanggungjawab semualah, kita bukan nak menunding jari kepada sesiapa. Jadi kita berharap agar kita semua dapat mencapai kecemerlangan seperti yang diharapkan, dan juga berharap semoga COVID-19 ini dapat berangsur dengan baik. Walau hebatnya seorang pemimpin atau ketua negara di sesebuah tempat itu, ia bermula daripada tunjuk ajar daripada seorang guru. Ustaz ya? Apa yang berlaku? PKP ini juga memberi kesan kepada guru-guru, Ustaz. Mungkin ada sesuatu yang Ustaz nak komenkan. Kerana apa? Kerana kalau kita lihat kepada zaman para ulama, mereka sangat mengasihi guru, menghormati guru itu. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama sekali saya faham
apa yang diutarakan tadi kerana daripada sudut yang lain isteri saya juga merupakan seorang guru. Jadi pada waktu itu kita kata bukankan setakat ibu bapa, tapi kita sendiri pun kadang-kadang pukul 8.30 dah online. Jadi kita terkejut kan dalam keadaan tu, dan kemudian juga pada waktu-waktu tertentu. Dan dalam keadaan demikian ada berbagai cabaran. Cabaran yang kita sebut tadi seperti mana internet, cabaran juga seperti apa? Ibu bapa pun nak tengok juga. Kan dia pun nak pergi juga dekat video nak tengok macam mana cara anak dia belajar. Itu satu sudut. Sudut yang kedua, kadang-kadang adik-beradik yang lain tu menyanyi kan, yang lain itu dalam keadaan main masak-masak, tapi dalam keadaan ni nak belajar. Jadi semua itu merupakan cabaran yang hebat untuk suatu orang guru. Sebab tu kata para alim ulama berkenaan dengan keadaan guru ni, sebab tu guru ni dia merupakan dalam keadaan, sebab tu dalam hadis, walaupun hadis ni statusnya dikritik oleh para ulama, kum muta'alliman, jadilah kamu dalam keadaan orang yang alim. Dan kemudian juga muta'alliman ni maksudnya orang yang mengajar. Sebab tu mengajar ini ilmu yang bermanfaat, merupakan satu daripada sudut yang sangat baik. Dia merupakan salah satu daripada ajaran sunnah Nabi SAW. Walaupun serta hadis tadi tidak sahih, tapi daripada sudut asalnya memang ilmu ini, sebab tu kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ta'allamu fa idza alimtum fa'malun. Belajarlah kamu ketika mana kamu telah mengetahui, maka hendaklah kamu beramal dengan ilmu itu. Maka ilmu satu benda yang sangat besar dalam Islam, dan dia satu benda yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Maka daripada sudut asas itu, bagi satu orang ibu bapa, bagi satu orang tenaga pengajar, maka dia kena faham. Dan beban kerja ni kadang-kadang saya faham antara salah satu sebabnya kerana komunikasi itu tidak jelas kadang-kadang. Maksudnya bila dengan video ni kan kadang nak pergi tandas 2 minit sekali pergi tandas kan. Teacher nak pergi tandas kan. Teacher nak pergi tu, teacher nak minum air. Jadi bila kita nak mengajar ni macam-macam kerana. Jadi pada waktu kita bagikan kerja. Dan pada waktu itu guru juga dalam keadaan demikian mungkin boleh bertoleransi. Maksudnya kalau kerja ni kena hantar esok, mungkin 2 hari lepas tu, mungkin 3 hari, dan keadaan tu boleh berbincang antara ibu bapa. Kan kita ada guru WhatsApp, ibu dan bapa. Betul. Kita ada macam-macam. Jadi berbincang elok-elok. Jadi bagi pihak ibu bapa hormati guru. Dalam masa yang sama guru juga ada toleransi dengan keadaan murid, kerja dan sebagainya. Cuma jangan ada unsur-unsur memaki, jangan ada unsur-unsur tak puas hati, dengki dan sebagainya. Maka ini menghapuskan keberkatan ilmu yang Allah berikan kepada manusia. Ya, yang pentingnya guru itu juga mendidik anak kita, ya Ustaz. Ya. Bila sebut tentang komunikasi tadi Ustaz, cantik Ustaz ada sebut tentang komunikasi. Sebenarnya ada yang kita nak sentuh juga tentang terbongkar sisi sebenar ni. Di mana mungkin ada satu soalan ini saya nak kaitkan juga dengan apa yang disediakan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, di mana JAKIM sediakan khidmat nasihat kekeluargaan kemasyarakatan. Wah, ada juga kekeluargaan tu. Kerana apa Ustaz? Soalan daripada Sahziatul Sidik menyatakan, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Sejak tempoh PKP dijalankan, semakin serius kes keganasan rumah tangga dan penderaan terjadi. Adakah ketika ini sisi sebenar terluah atas hilang pertimbangan kesabaran? Apakah usaha yang patut dijalankan bagi membendung permasalahan ini? Betul lah Ustaz. Bila kita kaitkan dengan didikan anak-anak ini, mungkin anak-anak itu dalam keadaan yang tidak ada didikan sepanjang sebulan lebih kita proses PKP ini. Bergaduh suami isteri, awaklah didik anak, awaklah ketua keluarga katanya. Bergaduh Ustaz, apa yang kita boleh belajar? Pertama sekali Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 19, Allah menyatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan hendaklah kamu bermusyawarah ataupun kita kata bergaul antara suami dengan isteri dengan cara yang baik. Ini sebenarnya bukan hanya sekadar waktu PKP ataupun sebelum itu keadaan pembagian tugas, kerja dan sebagainya, maka pada waktu itu mesti kepada keadaan berbincang, keadaan kita kata dengan makruf, dengan kebaikan. Dan sebab tu Nabi SAW juga sebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi rahimahullah, khairukum li ahli. Sebaik-baik di kalangan kamu adalah yang paling baik di kalangan ahli keluarganya, khususnya isterinya. Dan kata Nabi SAW, aku yang paling baik, itu sabda Nabi SAW, aku yang paling baik terhadap isteri-isteriku. Maksudnya macam mana keadaan Nabi mengawal. Dan itu juga merupakan salah satu sisi yang lain, menguji keimanan kita kepada Allah. Macam mana kita menguruskan. Sebelum ni kalau kita tengok, di pejabat itu berapa jam kita duduk. Dan muka kawan kita lebih banyak kita tengok pada muka isteri kita. Kan? Jadi bila kita keadaan demikian, maka banyak muka isteri kita yang lebih kita tatap lah. Bila mana kita berada di rumah, biasa waktu cuti saja. Maka pada waktu sudah tentu ada berbagai keadaan, kerenah dan sebagainya. Sebab tu saya suka bila kaitkan dengan penderaan tadi, alhamdulillah kerajaan kita telah buat satu cara mudah. Sebab tu ada dia punya kaedah dia, ada mesej yang boleh dihantar kepada PDRM 15999.
Seingat saya nombornya. Jadi boleh hantar. Katalah contohnya ada penderaan, ada keadaan-keadaan tertentu, maka boleh hantar dan insya-Allah mudah-mudahan pihak PDRM akan bertindak cepat. Ini saya kempen lah. Maksudnya ini adalah satu benda yang bagus, benda yang sangat baik daripada sudut apa yang telah disediakan oleh kerajaan kita, Barisan Hadapan untuk membantu kalau ada di sana keganasan berkaitan dengan rumah tangga. Tapi bagi saya juga Ustaz, mungkin kita boleh belajar juga. Ujian daripada Allah ini, apa yang berlaku iaitu wabak COVID-19 ini juga mengajar ketua keluarga itu menguruskan, bukan sekadar menguruskan keluarga, tetapi emosi Ustaz ya. Betul. Itu paling penting. Bukan senang. Itulah akad nikah dulu tak nak fikir. bukan tuan-tuan. Tak, ni negara lain punya insya-Allah. Baik Ustaz, kita ada pemanggil di talian ketika ini, kita nak alu-alukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hadari dan juga Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hadari dan juga Ustaz Mustafa Suki. Saya Omar Abdul Majid daripada Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Encik Umar, Haji Umar. Ya, saya. Alhamdulillah terbongkar sisi sebenar, tak ada terbongkar apa-apa ya sepanjang PKP ni di Pekan. Saya pun tak pastilah Dai pasal yang menilai kita ni orang lain. Jadi kalau kita pun terbongkar pun kita pun payah nak menyedari benda-benda begitu Allah kan. Sikap kita yang sebenar ni kan. Ya, Jadi baik. soalan Silakan. saya begini Ustaz ya. Ini bersambit dengan persoalan Dai tadilah. Saya nak tanyalah Ustaz ya. Kadang-kadang kita ni dalam masyarakat ni kadang-kadang kita tak tahu macam mana cara kan. Apa-apa nak uji kesabaran ke apa ke. Jadi apabila satu-satu musibah berlaku, contohnya macam COVID-19 ni ataupun COVID-19 ini dan juga perintah pergerakan perintah PKP ini. Jadi apabila PKP ini dibuat, akan berlakulah macam-macam. Terbongkarlah apa-apa semua. Contohnya tak sabarnya kita. Bukanlah kata kita je, saya sendiri pun kadangnya kurang juga sabarnya. Dan masa itulah kita bila silap sikit je melenting selalulah menunjukkan ketidaksabaran kita itu. Apabila satu-satu musibah ataupun perkara-perkara baru berlaku. Jadi soalan saya Ustaz, apakah ini juga boleh membuatkan kita ni seorang yang kita menyedari bahawa kita ni tidak sabar sebenarnya dalam menempuh dugaan yang begini rupa. Bagaimana tak sampai 2 bulan pun Pak kata Dai Hadari tadi, tak sampai 2 bulan perintah PKP kita dah melenting macam-macam. Silap sikit marah korang. Jadi apakah ini satu petunjuk yang bahawa kita ni tidak sabar menghadapi satu-satu musibah yang datang dan mudah sangat melatah dengan apa yang berlaku, perkara-perkara yang baru berlaku dalam kehidupan kita. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik soalan Haji Umar ni. Betul juga. Bila tempoh ataupun perintah PKP ini, macam-macam keadaan ada. Ada yang marah sana sini, sampaikan pengok kuasa pun dimarahnya Ustaz ya. Cuma jawapan kepada soalan itu sebentar lagi Ustaz ya. Jadi kepada anda semua, insya-Allah sebentar lagi kita akan bawakan juga respons daripada ataupun maklum balas daripada sahabat kita iaitu rakan artis kita, insya-Allah sebentar sahaja lagi. Siapakah? Nantikan selepas ini. Yang penting saudara terus duduk di rumah, dakwah biar tanyalah Ustaz sampaikan. Biar tahu jangan keliru. Tanyalah Ustaz Muhasabah kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin. Ya Rabbal Alamin. Setiap hari kami bawakan kepada anda setiap topik yang berbeza-beza. Kita bawakan juga ilmuwan yang berbeza-beza, berbeza latar belakang. Yang mana tujuannya satu, untuk memberi kefahaman untuk kita semua insya-Allah. Dan hari ini tanyalah Ustaz Muhasabah, detik Muhasabah. Kita bawakan terbongkar sisi sebenar bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Mustafa Suki. Cumanya kepada anda semua, kalau ada soalan nak diajukan macam mana Haji Omar tanyakan sebentar tadi, anda boleh sahaja hubungi kami talian bebas tol 1800
0111881677 ataupun WhatsApp kami di 011123364480. Itu dia WhatsApp kami, atau terus sahaja ke Facebook kami iaitu Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Itu dia platform untuk anda tanyakan soalan. Baiklah Ustaz, sebentar tadi Haji Omar ada tanyakan macam mana Ustaz hilang sabar semua sekarang ni, pompam sana pompam sini, gaduh-gaduh. Penguat kuasa pun ada yang dimarahi baru tak sampai 2 bulan. Mungkin apa yang Ustaz boleh nasihatkan? Baik, pertama sekali Allah sebut dalam surah Al-Baqarah berkenaan dengan perkara ini. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, maksudnya Allah menyatakan bahawa dengan sebab kesabaran. Maksudnya mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara jalan salat dan sabar. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan orang-orang yang sabar. Pertama sekali daripada sudut ini, kita di rumah itu sendiri, lebih-lebih lagi kita hanya beberapa hari Ramadan, maka perbanyakkan solat-solat sunat. Maka dengan sebab solat itu boleh mencegah kita dengan keadaan meminta tolong kepada Allah dan memberikan hati kita dalam keadaan sabar. Dan bila kita sebut tentang sabar juga, Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang sahih dalam riwayat Imam Al-Bukhari, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu pada waktu kali pertama dia kena. Maksudnya kali pertama dia diuji ni, sebagai contoh anak bising kan, dengan keadaan sekian-sekian. Kita faham ada setengah-setengah keadaan masyarakat kita di Malaysia, rumah tu kadang-kadang kecil. Kemudian anak 7-8 orang dengan family, kemudian dalam keadaan bilik cuma ada 1-2. Jadi agak sukar untuk mengawal dalam keadaan demikian. Maka sebab tu Nabi SAW peringatkan kita kepada sentiasa untuk bersabar. Kemudian juga Nabi sebut dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim berkenaan dengan orang yang bukan orang yang hebat tu kuat bergaduh, tetapi dalam keadaan yang melikul nafsan inda ghadab, dia dapat mengawal diri dia ketika mana dia marah. Maksudnya agama kita perintahkan untuk kita dalam keadaan demikian diuji, kita sabar. Sebab tu kalau kita tengok kebanyakan ayat-ayat yang sebut tentang ujian berakhir dengan sabar. Jadi dengan sebab ujian tu manusia diuji dengan sabar. Dan sabar, para ulama bahas, adakah lebih tinggi keadaan redha ataupun sabar lebih tinggi, kita kata redha lebih tinggi daripada sabar. Para ulama sebahagian mereka membahaskan sabar lebih tinggi darjatnya. Kerana sabar ada dua. Sabar kepada melarang diri kita daripada melakukan dosa. Sabar untuk kita meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Sukar. Sangat sukar. Jadi bila kita sebut itu sangat mudah, tapi untuk mengamalkan adalah satu perkara yang sangat sukar. Sebab itu kita latih diri kita. Kawal kemarahan kita, kawal emosi kita. Dan sebab itu Alhamdulillah, JAKIM dengan inisiatifnya daripada Jabatan Perdana Menteri ada menyediakan dipanggil sebagai MyCare COVID-19. Jadi MyCare COVID-19 ni dibuka pada pukul 8 sehingga 4.30. Jadi dalam keadaan kita nak meletup, kan? Dalam keadaan kita keadaan ni sedemikian, maka boleh kita telefon ataupun boleh mereka telefon kepada kita. Ini satu inisiatif yang sangat bagus yang dibuat oleh kerajaan, maka untuk membantu kita mengawal emosi dalam keadaan kita meregangkan apa-apa yang tak sepatutnya, dalam keadaan melatih diri kita juga bersabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh sama ada orang bukan Islam ataupun Islam, tak ada masalah. Telefon, tanya. Dia ada bahagian nasihat agama, ada bahagian daripada sudut kaunseling dan sebagainya, maka dia mudah-mudahan insya-Allah dapat membantu kita mengawal emosi, kesabaran dan sebagainya dalam keadaan mudah-mudahan akan berakhir secepatnya kita punya PKP ini. Mungkin juga Ustaz, apa yang berlaku dalam sesebuah keluarga, kalau kita boleh kecilkan skop ya, mungkin tekanan perasaan daripada setiap individu itu bermula daripada kegagalan, mungkin kegagalan menguruskan diri ataupun kewangan. Bagaimana komen Ustaz tentang pengurusan dalam sesebuah keluarga ataupun diri itu? Silakan. Baik, bila kita sebut tentang pengurusan, sebab tu Nabi SAW akan mengajar kepada kita daripada start kita bangun tidur sehingga kita tidur balik. Macam mana pengurusan kehidupan seharian kita. Sebab kalau kita perhatikan, ada setengah orang kata tak ada apa nak buat. Saya pun pelik, macam mana dia tak ada apa nak buat. Dia aturkan dalam kehidupan dia, hari ni dia nak masak. Suami boleh masak, tak ada masalah. Kan? Esok dia nak bersihkan tingkap. Besok dia nak kemaskan pasu bunga dia. Besok dia nak kena buat ni buat itu. Sebenarnya ada saja dia punya keadaan dalam kehidupan dia, dan anak-anak semua boleh membantu. Maka kalau kita tengok kurangnya ruang-ruang waktu yang kosong kalau dimanfaatkan sepenuhnya dalam pengurusan diri. Sepatutnya begitu. Kan? Hatta kita kata dalam keadaan demikian,
memang daripada sudut Islam ibadah itu perlu, untuk latihan itu perlu. Betul. Memang itu sangat digalakkan. Tapi daripada sudut kehidupan itu sendiri, kalau dai sebutkan pengurusan keuangan, betul. Sebab saya ramai kadang-kadang setengah orang hantar suami nak bercerai, WhatsApp macam mana ustaz, sekian-sekian ni nak bercerai. Sebab apa? Sebab tak ada duit. Jadi dia dah susah payah, dah letih sebagai satu orang suami dengan penyakit pula, tiba-tiba mesej kata nak bercerai. Jadi kita kata ini satu benda yang hebat, ujian yang Allah bagi kepada individu, dan kadang-kadang dia memberikan kesan kepada manusia, dan akhirnya daripada sudut tu bagaimana cara kita mengawal emosi, macam mana keadaan kita mengawal dalam keadaan kehidupan, pengurusan diri, keluarga dan sebagainya, maka di situ yang dipanggil sebagai terbongkar sisi yang sebenar. Saya sebenarnya Ustaz sedih juga dalam keadaan kita memikirkan keadaan yang berlaku. Terutamanya bagaimana kalau kita rasa kita susah, bagaimana pula dengan mereka yang berada di barisan hadapan. Allahu Akbar, emosi mereka lagi mencabar Ustaz ya, insya-Allah. Ustaz, satu soalan daripada sahabat kita dari Kelang ni. Sahabat kita Baizura Mazlan di WhatsApp katanya, Assalamualaikum Ustaz, dai serta kru-kru yang terlibat. Soalan saya, di musim PKP ini banyak Facebook live ilmu. Contohnya belajar mengaji, tadabbur, zikir-zikir dan sebagainya, semua di hujung jari. Tetapi lumrah manusia suka pada keseronokan, lebih-lebih lagi dihidangkan siaran yang percuma dan cerita-cerita menarik di kaca TV, kaca televisyen lebih menarik perhatian berbanding ilmu akhirat. Mohon pandangan Ustaz. Lebih kepada sana pula Ustaz. Sedangkan tanyalah Ustaz ada tiap-tiap pagi. Silakan Ustaz. Baik, pertama sekali Allah telah menjadikan kehidupan manusia ini dia seimbang. Sebab tu antara doa yang kita selalu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu dah dalam surah dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahawa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya itulah, ya Allah berilah kami kebaikan di dunia dan juga berilah kami kebaikan di akhirat, dan kemudian bebaskanlah kami daripada azab neraka. Maksudnya kita hidup dekat dunia, ada keadaan kadang-kadang manusia tu nak berseronok, ada kadang-kadang manusia itu dia nak bergembira. Maka daripada sudut syarak dia tak ada masalah. Dia bukanlah satu perkara yang diharam oleh syarak. Sebab tu dalam surah Al-Qasas juga Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah sebanyak-banyaknya urusan berkaitan dengan akhirat kamu, tapi jangan lupa berkaitan dengan urusan dunia kamu. Maksudnya di sini kita nak rumuskan ilmu agama, betul, itulah ilmu yang bawa kita ke akhirat. Ilmu dunia berkaitan dengan hiburan, keseronokan, sikit-sikit tak apa. Jangan setiap hari itulah yang kita tengok. Majlis ilmu dan sebagainya kita tidak hindarkan. Sebab tu sekarang ada orang tanya pula, Ustaz, macam mana kita berguru secara online? Kan? Berguru tu bukan mesti depan-depan. Sebenarnya bila ditanya tu akhirnya apa pun tak buat. Apa pun tak jadi. Itu merupakan satu benda yang kurang daripada sudut kehidupan kita. Jadi sebab tu tingkatkan kalau boleh kita, di sinilah waktu kita nak belajar. Di sinilah waktu kita nak didik diri kita. Di sinilah latihan yang memberikan kita kata peluang untuk kita berubah dengan keadaan yang lebih baik. Di samping itu tidak jadi masalah untuk kita menonton dan sebagainya dengan syarat dia tidak melalaikan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita kaitkan tentang hiburan ni Ustaz, insya-Allah kita nak juga bersama dengan sahabat kita yang juga merupakan seorang artis, rakan artis kita yang juga merupakan penghibur yang turut terkesan dengan PKP ini. Bila sebut tentang PKP ni ada mungkin wujud netizen yang menyelar rakan-rakan artis, apalah nak sedekah tak payahlah bagi tahu orang. Macam-macam Ustaz. Sedangkan mereka ada alasan mereka sendiri. Jadi kita terus saja bersama dengan rakan kita yang berada di MUA, saudara Talib Mizat. Assalamualaikum. Aku sedari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Dari? Apa khabar Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Pagi dah nyanyi dah ni. Semangat saya pagi ni. Itulah, ingatkan tak dengar dah tadi. Jenuh lah kita di sini. Okey, baik. Talib, bila sebut tentang Bandaraya MUA ni, macam mana keadaan? Sebab Bandaraya MUA diiktiraf sebagai bandaraya terbersih ASEAN 2017. Tapi sekarang ni agak membimbangkan kerana diletakkan sebagai zon merah. Apa khabar Muar sekarang? Okey, alhamdulillah. Terima kasih Hadari, terima kasih Ustaz. Okey, pagi ni alhamdulillah setakat ni di daerah MUA kita dikenal pasti sebagai zon merah. Tapi hanya beberapa mukim saja sebenarnya yang memberi sumbangan kepada kes tinggilah. Dan saya pasti yang lain tu Peranan di MUA pun mempunyai ketuan dengan baik dan insya-Allah selamat dan terkawal. Jangan risau. Insya-Allah semua okey kat sini. Alhamdulillah. Baik, yang penting sekali kita nampak Talib senyum tu kira okey lah tu. Talib Mizat senyum tu Ustaz. Baik, Talib, kita nak tanya jugalah. Yalah,
sebagai seorang artis, baru-baru ni wujud tanggapan negatif, macam-macamlah sentimen yang diberikan. Juga ada juga nilaian positif buat rakan-rakan artis yang turun padang membantu golongan yang kurang ataupun tidak berkemampuan. Apa komen Talib sebagai seorang yang ada pengaruhnya? Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebagai seorang artis, kita mempunyai satu tanggungjawab yang besar lah sebenarnya, sebab apa yang kita kongsikan di sosial media, gambar-gambar kita, caption kita memainkan peranan. Sebab apa? Kita merupakan contoh dan idola kepada orang di luar sana, betul tak? Betul. Jadi sebenarnya kalau kita sebagai artis ni, kita perlukan tunjuk contoh yang baik. Apa yang kita tunjukkan adalah perlu tunjuk yang positif, yang baik-baik. Jadi mungkin baru-baru ni ada isu, ada artis ataupun segelintir individu yang menyatakan bahawa artis memerlukan bantuan khusus. Mungkin ada kesilapan dekat situ sebenarnya. Mungkin kita boleh perbetulkan, tapi dengan cara yang berhikmah kan. Tapi yang saya sedih kat sini, Hadari, netizen-netizen ni ada yang menggunakan kata yang kasar, yang tidak sesuai untuk menegur satu kesalahan tu. Itu yang jadi satu isu lah. Sampai ke hari ni tau, saya tengok ada yang sampai kata, luka dalam hati mungkin boleh hilang, tapi parut takkan hilang selama-lamanya, dia kata kan. Jadi bagi saya, kalau kita sebagai seorang yang pandang satu perkara tu dalam satu hikmah, kita boleh tegur secara berhikmah dengan lihat segi positif. Apa yang positif dekat sini, saya lihat, apabila satu statement dikeluarkan, okey, dan banyak sebenarnya artis-artis lain ataupun pihak-pihak tertentu yang keluar tampil untuk memberi bantuan. Memberi bantuan kepada siapa? Kepada yang betul-betul memerlukan. Sebagai contoh, kita ada golongan asnaf, golongan orang miskin, warga emas, OKU, dan banyak lagi golongan-golongan, kisah-kisah golongan kecil yang kita tak tahu kan sebenarnya. Jadi sebenarnya sudut positif dan negatif ni kita kena balance lah. Dan kalau boleh banyak pada positif lah, jangan negatif saja kan. Tapi itulah saya ingin pesan kepada semua, kita sebagai artis, pastikan contoh-contoh yang kita nak tampilkan di social media adalah contoh yang baik dan beri iktibar pada orang luar sana. Baik, kejap lagi saya ada satu soalan berkaitan dengan pengurusan kewangan sebagai seorang artis ni juga. Macam-macam isu juga tu. Tapi sekarang ni saya bagi peluang lah. Mungkin Talib ada sesuatu yang nak ditanyakan kepada Al-Fadhil Ustaz Mustafa di sini. Silakan. Okey, Ustaz. Saya nak tanya sikit, Ustaz. Macam kita sebagai artis, sebagai contoh saya sebagai artis, saya ada social media, saya ada mengikut di social media. Macam mana cara saya nak gunakan masa saya di rumah ni, sepanjang PKP ni, untuk memberikan manfaat kepada orang di luar sana? Mungkin cara dakwah ke, cara tunjukkan teladan yang baik ke, macam mana, Ustaz? Silakan, Ustaz. Baik, terima kasih kepada saudara Talib. Cantik gitar. Jenama apa tu? Jenama apa tu? Jenama Santa Cruz. Baik. Okey, jadi bila kita sebut tentang manfaat daripada sudut ini, bila kita sebut manfaat ataupun dakwah, dia bukan terikat kepada ustaz semata-mata. Dia bukan terikat kepada ustazah semata-mata. Semua kita adalah dai dakwah menunjuk kepada kebaikan untuk membawa kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita sebut tentang manfaat tadi, pertama sekali asasnya manusia ni dia buat satu perkara, apakah sisi pada perkara yang baik yang menjadikan bahawa dia bersungguh-sungguh untuk konsisten buat perkara itu. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis riwayat At-Tabarani dan Daud At-Tayalisi, hadis yang sahih, kata Nabi SAW, "Innallaha yuhibbu idza amila amala ahadukum ayyutqina." Yang bermaksud sesungguhnya Allah mencintai di kalangan kamu, iaitulah bila mana dia melakukan bekerja untuk buat satu perkara, dia buat dengan bersungguh-sungguh. Sebab tu dalam masa PKP ni, dalam keadaan kita ni untuk sebagai contoh sebagai satu orang artis dan sebagainya, maka tunjukkan sisi teladan yang baik. Dan apa-apa saja kebaikan, sebagai contoh support kerajaan. Maksudnya hari-hari kita sebut stay at home, itu juga merupakan kebaikan. Itu juga kebaikan. Dan bukan semestinya kita nak berdakwah kita kena letak ayat Quran, letak hadis. Itu kalau hafal lebih cantik, lebih baiklah. Tapi daripada sudut sisi kebaikan, itu juga memberi manfaat kepada kita dan memberikan manfaat kepada orang lain. Dan sebab tu dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW menyatakan, man sanna sunnatan hasanah, siapa yang mendatangkan satu sunnah yang baik, dia diikuti pada orang yang mana berjumpa ataupun mendengar sunnah itu, maka dia akan dapat pahala tanpa dikurangi sedikit pun. Maka ini gudang pahala kita. Daripada sudut kita ada Facebook, ada Instagram dan sebagainya, maka mudah-mudahan dengan sebab itu bukan hanya saja kebaikan untuk diri kita, kebaikan menyeluruh kepada orang lain. Cukup sekadar mengajar, Ustaz ya? Cukup. Baik. Okey, baik. Talib. Ya, saya tadi.
kita nak tanya juga lah sebagai seorang artis yang juga mewakili rakan-rakan artis yang lain lah. Ialah pendapatan sebagai seorang artis tidak menentu, tidak seperti orang lain yang cukup bulan masuk gajinya Ustaz ya. Sebagai seorang artis, bila berlakunya keadaan sebegini, tempoh PKP ini, mungkin ada terhad aktiviti show sana ataupun melakukan aktiviti sebagai seorang artis lah. Bagaimana baru kita tahu betapa terbongkar sisi sebenar pentingnya pengurusan kewangan terutamanya sebagai seorang artis? Okey, seperti yang berlaku sekarang ni merupakan satu ujian yang sangat besar, bukan saja kepada golongan artis, malahan kepada semua golongan berkerjaya profesional lah di seluruh dunia, di seluruh Malaysia. Kalau kita lihat, sebenarnya apa yang terbaik adalah kita kena be kreatif. Jadi kreatif, kita kena fikir luar kotak. Maksudnya di sini adalah kita jangan mengharapkan pada satu income sahaja. Sebagai contoh saya dijazah dalam bidang seni bina. Saya juga aktif dalam industri construction. Saya ada buat design juga. Jadi ini merupakan plan B saya ataupun backup plan. Orang kata sediakan payung sebelum hujan lah kan. Jadi inilah yang berlaku. Bila satu musibah berlaku, kita ada persediaan. Jadi bila backup plan ni ada, jadi masa akan datang, ada inisiatif usaha lain yang akan membantu kita. Jadi pengurusan kewangan, pengurusan diri adalah sangat penting. Tambah-tambah lagi bila kita waktu susah macam ni lah. Jadi kita jangan mengharapkan pada satu sumbangan seperti kepada pekerjaan saya sebagai artis. Jadi kita kena be kreatif sebenarnya. Ya, insya-Allah itu dia be kreatif. Teruskan kreatif ya. Okey, baik. Terima kasih kepada saudara Talib Mizzat yang insya-Allah kami doakan sentiasa berada dalam keadaan sihat sejahtera insya-Allah. Terima kasih sudah bersama dengan kami pada pagi ini Talib. Terima kasih juga kepada pihak TV3 Production TV3 dan Ustaz. InsyaAllah jumpa lagi Hadari. Semoga baik saja di sana. Jangan lupa ajar saya main gitar nanti. Boleh. Kita duet. Okey. Baik, jaga diri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, baiklah itu dia Ustaz saudara Talib Mizzat yang sudi bersama dengan kita insya-Allah. Cumanya kepada anda semua banyak lagi kita nak tanyakan kepada Al-Fadhil Ustaz. Jadi rehat dulu. Kepada anda semua terus duduk di rumah. Dakwah biar tanyalah Ustaz yang sampaikan. Terus bersama dengan kami tanyalah Ustaz Muhasabah. Detik Muhasabah kembali selepas ini. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan semarang penyakit yang membahayakan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, tidak kisah di mana sahaja anda berada, terus setia bersama kami, terus setia insya-Allah. Moga-moga bermanfaat buat semua. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ataupun kita bawakan sepanjang tempoh PKP ini, tanyalah Ustaz detik muhasabah. Sama-sama kita muhasabahkan diri kita, terutamanya dengan apa yang berlaku ini. Ada jutaan hikmah buat kita. Dan hari ini kita bicarakan, kita sama-sama angkat topik terbongkar sisi sebenar bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Mustafa Suki. Baiklah Ustaz, bila kita sebut tentang ujian ini juga macam-macam ujian. Bahkan seperti mana saudara Talib Mizzat, rakan artis kita tadi sebut pun ada juga ujian dari sudut sebagai seorang artis. Cumanya ada satu soalan daripada Nur Hayati Ismail di Facebook. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan da'i serta kru. Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah terbongkarnya sisi sebenar ini adalah sifat lazim manusia? Yang wujud dalam manusia itu sendiri, ianya dalam erti kata sebenar, manusia sebenarnya melakukan sesuatu hanya untuk mendapat penghargaan manusia, bukan meraih redha Allah. Sebagai contoh, hanya berbuat baik pada orang luar dan tidak kepada ahli keluarga sendiri. Mohon pencerahan daripada Ustaz. Kak Yat dari Bandar Tasik Puteri, Rawang. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama sekali sebab tu Allah Subhanahu wa taala bila mana sebut dalam Al-Quran, Allah menyatakan tentang siapa dulu yang kita perlu jaga. Siapa dulu yang kita perlu berikan perhatian? Yang pertama sekali Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum. Wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kamu daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Allah sebut apa? Wa ahlikum. Dan ahli anfusakum wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu. Allah Subhanahu wa taala tidak sebut kepada jiran dulu. Allah tidak sebut kepada orang di luar dulu dan sebagainya. Maksudnya sisi yang pertama berjaga kepada diri kita, kemudian juga ahli keluarga kita. Sebab tu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam berdoa,
Allah maghfirli, ya Allah ampunkanlah dosaku, kemudian 2 ibu bapaku dan seterusnya. Ada susunan, ada kaedah. Maka seni dalam Quran dan hadis Nabi itu menunjukkan bahawa kalau di sana kita nak berikan bantuan, di sana kita nak sekian-sekian, bukan tak boleh kepada yang lain, tapi daripada sudut fiqh aulawiyat, fiqh keutamaan. Siapa dulu? Mana kedudukannya, mana yang paling utama, maka yang tu menjadikan kita juga diuji daripada sudut itu. Allahu Akbar. Kita tengok Facebook, susah orang ni. Di mana keutamaan Di kita mana tu? keutamaan kita? Tengok pula ibu kita pun susah juga. Adik-beradik kita mungkin susah juga. Ahli keluarga kita mungkin susah juga. So pada waktu tu mana keutamaan? Kita kata keutamaan yang paling besar adalah pada ahli keluarga kita dulu dan kepada yang terdekat. Sebab tu kata Nabi SAW, wa fi imraati sadaqah, dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, apa yang kamu suapkan ke dalam mulut isteri kamu itu adalah sedekah. Maksudnya bagi nafkah dan sebagainya yang paling terdekat, paling utama, maka itu adalah sedekah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu banyak ayat-ayat Quran menunjukkan kedudukan kaum kerabat, ahli keluarga dan sebagainya adalah yang paling utama, maka pada waktu tidak jadi masalah untuk kita bagi kepada orang yang di luar, tetapi keutamaan kita adalah kepada ahli keluarga. Dan kalau ada lebih, mudah-mudahan Allah rahmati kita dengan harta ataupun dengan duit yang lebih, maka bolehlah kita lebar-lebarkan sayap dengan sedekah apa yang kita miliki itu. Itu dia. Walaupun kita hanya bersama dengan isteri, menyuapkan makanan kepada, itu pun adalah sedekah, Ustaz. Subhanallah, untungnya kita dalam keadaan kita ini umat Islam. Baik Ustaz, satu soalan yang mungkin saya nak bawa juga. Bila sebut Kak Iyad tadi ada sebut tentang bagaimana meraih perhatian manusia. Ini agak juga merisaukan kita semua. Bagaimana ada juga klip yang kita tonton sebentar tadi. Mungkin kita boleh sentuh tentang akhlak lah Ustaz ya. Apabila ada segelintir daripada kita ni kebosanan, yalah PKP, tak boleh nak pergi mana Ustaz. Ada segelintir yang seolah-olah hilang rasa malu. Mungkin berjoget dan melakukan aksi tidak senonoh. Bahkan ada juga yang membahayakan diri sendiri. Jadi Ustaz, lebih menjadikan mereka ini seolah-olah macam lupa adab dan juga akhlak sebagai seorang Muslim itu. Apa nasihat Ustaz kepada kami semua? Baik, pertama sekali Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan bahawa dalam hadis riwayat Imam Muslim dan selainnya, Nabi menceritakan tentang keadaan bila mana satu orang disuka buat benda yang pelbagai. Dan dalam keadaan sempurna Nabi sebut idza lam tastahi fasna' ma syi'tum. Apa yang jika kamu tidak malu, buatlah apa yang kamu suka. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW memberikan amaran, memberikan kita kata sebagai satu titik permulaan supaya titik barisan ataupun penghadang bila mana kita buat satu perkara tu, kalau kita tahu benda itu dia satu benda yang Allah murka, Allah marah, maka kita jangan buat. Itu sempadan je lah. Itu sempadan. Sebab tu Nabi sebut, kalau kamu tak malu, buatlah apa yang kamu suka. Bukan suruh. Bukan suruh. Kan? Maksud di situ adalah ancaman pada Nabi SAW. Dan sebab tu dalam hadis yang Nabi SAW sebut dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmizi dan sebagainya, innamal bu'istil liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya atau kama qala Nabi SAW, sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak. Maka daripada sudut tu kita sebut dah sentuh dah tentang ibadah tadi. Kita sentuh dan juga tentang iman kita kepada Allah. Kita sentuh juga akhlak kita kepada Allah. Kerana Islam itu melengkapi semua sekali, maka kita tahu kalau saya buat ni viral nanti apa akan jadi pada saya? Apa akan jadi pada ahli keluarga kita? Kita jarang bertanya, kita buat dulu. Kemudian dah kena baru tahu, malu mak saya, malu ayah saya, malu adik-beradik saya. Sebenarnya kita kena berfikir secara positif dan kreatif tadi, tapi dalam masa yang sama kita kena jaga jangan sampai melanggar batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buat apa yang kita rasa dia adalah mendatangkan kebaikan kepada kita, tapi jangan sampai dia mendatangkan mencalakan maruah dan juga meruntuhkan akhlak kita pada waktu itu. Sepatutnya apabila berlaku ujian seperti ini, ia adalah muhasabah untuk diri kita. Betul. Bukannya kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, jom sama-sama kita fikirkan. Baiklah, sekarang ni Ustaz, kita nak alu-alukan pemanggil di talian ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Da'i dan Ustaz. Apa khabar ni Mamu Hanifah dari Pulau Pinang? Ya, Alhamdulillah sihat. Mamu sihat ke? Alhamdulillah Tuhan bagi kita sihat. Ya. Baik, silakan Mamu dengan soalan. InsyaAllah, amin. Mula kadang-kadang kita mungkarkan rahsia kita ni dengan yang tak sebenar mamu duk mungkar. Yang tak ada mamu jadi ada. Yang menteri kita duk doa yang ini dengar, tapi mamu buat tak dengar. Mamu duk buat mungkar yang tak patut mamu mungkar lah. Dalam virus lah yang tu lah yang ni lah. Pasal apa yang keadaan mamu ni jadi perangai lagu tu. Tolonglah Ustaz dan Naim. Dan semua-semua lah, kru-kru semua ni mau doa lah biar selamat daripada dunia sampai akhirat. Tapi mamu dapat yang penyakit ni yang Tuhan bagi jadi ni,
Mamu pun belajar dah, masak-masak dah. Dah mamu pun, bini mamu duduk saja, mamu dah tolong masak dah lah. Dia ajak dah mamu. Dah pandai masak dah, no? Masak. Pandai dah. Semua lelaki-lelaki tolonglah belajar masak. Kesian kat anak bini kita ni. Masak apilah. Ya. 2 bulan ni mamu dah pandai dah semua. Alhamdulillah. Dah. Alhamdulillah. Syukur pada Tuhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak sempat nak tanya, dah pandai kau masak nasi kandar. Tapi tak apa. Tapi tak apa, insya-Allah kita simpan tu dalam masa lain nanti. Cumanya Ustaz, memang betul. Memang tepatlah apa yang Mamu tanyakan tadi. Kita ni bila jadinya tempoh-tempoh seperti ini PKP ni, dia ada dua sudut. Yang pertama positifnya, mungkin ramai boleh belajar memasak apa semua. Yang pertama tadi tu iaitu keaiban. Kadang-kadang kita dah tutup tapi kerana kita sendiri yang pula yang keluarkan, nampakkan pada orang lain keaiban kita. Bagaimana Ustaz kita nak istiqamah supaya kita ini seperti mana sabda Nabi yang Ustaz sebutkan tadi, kita kena jaga kerana Nabi bagi amaran tu. Silakan Ustaz. Baik, yang pertama sekali bila kita sebut tentang dalam keadaan sisi diri kita. Sebab tu Allah sebut dalam surah An-Nazi'at ayat ke-40 dan 41, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa amman fa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala menyatakan sesungguhnya sesiapa yang mana berdiri di sisi Tuhannya, yang mana berdiri di sisi Tuhannya dan kemudian pada waktu dia menahan dirinya daripada, maksudnya hawa nafsunya daripada cinta kepada dunia, maksudnya buat perkara-perkara mungkar, buat perkara-perkara maksiat, maka pada waktu tu Allah janji satu perkara, sesungguhnya bagi dia adalah syurga ma'wah. Syurga ma'wah. Maksud di sini, bila mana kita memikirkan tentang perkara mungkar, muhasabah pada diri kita, adakah bila mana kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita dalam keadaan berseorangan, apa yang kita nak jawab? Apa urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang mana kita nak lepaskan diri kita di mahsyar? Maka pada waktu bila kita fikir setiap tindak tanduk perbuatan kita yang direkod, ya, setiap perbuatan kita yang dicatat dan sebagainya ataupun dicatat, maka pada waktu tu kita akan terfikir dan akhirnya kita mengurangkan stres ataupun mengurangkan keadaan diri kita untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini daripada satu sudut yang sangat bagus, kita uji diri kita pada diri kita sendiri dan keadaan kita berseorangan bagaimana. Sebab tu dalam hadis riwayat daripada Thauban, hadis riwayat Ibnu Majah, walaupun hadis ini statusnya dhaif, lemah, tetapi dia memberikan pengajaran kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faja'annahu haba'an manthura idza khalu bimaharimillah." Yang bermaksud Allah akan jadikan satu amalan orang tu, dia buat banyak amalan. Jadi dia jadi seperti mana debu-debu berterbangan. Kenapa? Kerana bila mana dia berseorangan, dia melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisi sebenar orang pejabat nampak kan, bila dia seorang-seorang dekat rumah, sebagai contoh kita kata sebagai satu orang mungkin dalam keadaan remaja, dalam keadaan kita kata laki, wanita dan sebagainya, dalam keadaan yang mungkin berjauhan daripada keluarga. Macam mana keadaan dia berseorangan? Maka pada waktu itu dia perhatikan apa yang Allah kehendaki, apa yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis itu, dan itu sebagai satu muhasabah daripada perkara-perkara yang mungkar, perkara maksiat, dan itu juga kita kata Allah rindu juga kepada kita supaya kita ni perbanyakkan taubat. Bukan Allah rindu, maksudnya kita ni sepatutnya perbanyakkan taubat. Jadi sebab tu Allah sebut apa? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka kepada orang yang bertaubat dan pada waktu itu orang-orang yang menyucikan dirinya. So taubat ini kadang-kadang boleh jadi dua. Sama ada kita buat dosa, bertaubat, itu sudah tentu, confirm lah. Yang kedua, dalam keadaan kita semasa istighfar dan sebagainya, maka pada waktu itu mudah-mudahan dengan sebab Quran dan hadis Nabi SAW memberikan kita panduan supaya kita menahan diri kita daripada melakukan perkara yang mungkar. Allahu Akbar. Mungkin saya boleh cetuskan ini juga Ustaz ya. Para penonton sekalian, pengikut ataupun penduduk kampung Ninawa, iaitu umat yang beriman dengan Nabi Yunus, ada mereka sebelum berimannya ada segelintir yang beriman. Ketika diturunkan bala itu, Nabi Yunus tidak bersama dengan mereka Ustaz ya. Ada antara mereka bila nampak sahaja bala itu nak turun, mereka takut Ustaz. Akan tapi kita di depan kita yang mungkin boleh jadi bala kepada kita, kita tak nampak, bahkan kita terus lalai jauh daripada Allah. Maksudnya kita lebih teruk daripada mereka yang telah dibinasakan terdahulu. Allahu Akbar Ustaz ya. Baik Ustaz, satu soalan daripada sahabat kita Melur Ismail di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru-kru yang terlibat. Waalaikumsalam. Katanya dalam tempoh PKP ini dijalankan, ada kebaikan dan keburukannya. Mungkin kita sama-sama boleh saksikan jugalah. Dari segi kebaikan, ramai yang mula sedar dan diberi keinsafan apa yang Allah turunkan kepada semua hamba-Nya.
Namun masih ada segelintir yang tamak dan mengambil kesempatan untuk mengambil hak orang lain pun wujud juga. Dalam hal ini, maka ramailah terbongkar sisi sebenar, sama ada yang baik mahupun yang buruk. Mungkin ini dari sudut sumbangan. Mungkin wujud juga mereka yang sebenarnya tidak pun menjadi wakil untuk menyampaikan kepada mereka yang memerlukan bantuan, tetapi mereka menggunakan nama atas nama tiket bantuan itu. Jadi apa nasihat Ustaz? Baik, pertama sekali terima kasih pada yang bertanya berkenaan dengan persoalan tamak ni. Tamak ni memang sifat manusia. Allah. Sebab tu dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi SAW menyebutkan laukana wadian. Kalaulah satu orang memiliki satu lembah emas, maka dua lembah emas dia akan berhajat untuk yang ketiganya. Jadi sentiasa manusia ni akan ada sifat tamak. Dan sebab tu dalam hadis riwayat Imam Muslim juga, hadis yang sahih, kata Nabi SAW, ketika mana serigala itu dilepaskan kepada sekumpulan kambing dengan keadaan yang lapar, dengan keadaan yang begitu tamak, nak merampas dan sebagainya. Kemudian kata Nabi SAW, dia lebih teruk daripada manusia yang mana tamak kepada harta dan juga lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menunjukkan bahawa Nabi SAW telah menyatakan bahawa sifat binatang itu, sifat haiwan itu lebih rendah kedudukannya daripada sifat manusia yang bila mana dalam keadaan tamak. Jadi kalau kita tengok tadi dengan panic buying, dengan keadaan mementingkan diri sendiri, jiran sebelah pun biarlah dia lah, pandai-pandailah dia kan. Mungkin penipuan juga turut berlaku. Penipuan juga, sebab tu Nabi SAW sebut berkenaan dengan man ghasya falaysa minna ataupun man ghasya falaysa minni dalam hadis riwayat Imam Muslim, siapa menipu bukan di kalangan kami. Kemudian berlaku juga ihtikar, monopoli. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari kata Nabi SAW, la yahtakir ila khati', tidaklah satu orang melakukan ihtikar. Ihtikar ni maksudnya simpan barang tu, khususnya barang yang asasi, kemudian dia akan jual dalam keadaan bila harga tu meningkat. Ini juga satu penipuan. Ini juga pernah ditegur. Masya Allah. Oleh Nabi SAW. Bayangkan dalam keadaan sekarang, semua orang tamak, semua orang memerlukan kepada kekayaan, duit, maka orang akan membuat apa saja. Itulah Allah menguji keimanan kita. Allah menguji sifat perbuatan kita, adakah seperti mana sabar, ataupun tamak, ataupun bagaimana. Dan begitu juga kita sebut tadi, mengambil kesempatan di atas sumbangan. Itu juga berlaku dalam keadaan demikian. Jadi disitulah namanya, disitulah kita kata nampak dia berjuangnya dan sebagainya. Maka semua ini kita kata kita hindari, kita jauhi, kerana kita bimbangi daripada sudut ini kita jadi amalan-amalan yang tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun nampak gah surat khabarnya, kameranya, Facebooknya, IG-nya dan sebagainya, tapi tidak bernilai di sisi Allah. Maka siapa redha yang kita nak, redha manusia ataupun redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena tanya kepada diri kita bila mana dalam keadaan demikian. Bila kita sebut macam tu, beliau Ustaz sendiri sampaikan, kita rasa takut Ustaz ya. Allahu Akbar. Bagaimana nak menjaga hati, nak menjaga diri kita, bagaimana keadaan tertekan ketika ini Ustaz ya. Allahu Akbar. Baik Ustaz, satu soalan di Facebook. Cantik soalan ini yang berkaitan dengan topik kita, terbongkar sisi sebenar ni. Muhammad Faizal bin Ahmad juga penonton setia kita, katanya, Assalamualaikum Ustaz dan da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya, bagaimana ketua keluarga yang berpoligami? Ni lain cerita ni, lain macam ni. Tidakkah berdosa jika terpaksa tidak berlaku adil dalam giliran isteri-isteri disebabkan PKP ini? Pun betul juga Ustaz ya, macam mana nak daripada Pahang nak balik ke Kuala Lumpur tu. Kan satu lagi di Kelantan. Lebih buruk lagi jika merahsiakan daripada pengetahuan isteri pertama. Allahu Akbar. Tambah-tambah sekarang ni nikah online pun boleh. Maka terbongkarlah sisi sebenar. Mohon pandangan Ustaz tentang perkara ni. Ini banyak nak cerita ni, hurai ni Ustaz. Mungkin nasib baiklah bukan da'i yang huraikan. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Satu soalan yang kita tak jangka. Terima kasih kepada penonton yang bertanya. Mungkin ada situasi-situasi tertentu yang mungkin juga menjadi wakil kepada orang lain yang bertanya ataupun mungkin kepada diri sendiri, wallahu a'lam. Tapi mudah-mudahan ada pencerahan insya-Allah. Pertama sekali kita sebut apakah maksud adil yang Allah sebut dalam Quran. Adakah adil itu maksudnya sayang pun kena sama? Rindu pun kena sama? Ataupun kita kata semua kena sama? Ataupun adil itu maksudnya adalah adil daripada sudut kebendaan, keduniaan. Maksudnya apa? Daripada sudut giliran rumah tangga, daripada sudut bermalam, ataupun daripada sudut kita kata kemewahan dan sebagainya. Adakah itu maksud adil? Maka sebahagian majoriti besar di kalangan para ulama menyatakan maksud adil itu adalah adil daripada sudut keduniaan. Adapun rasa kasih sayang ni sukar. Sukar untuk kita nak kata 50 untuk 20 untuk tu, 20 untuk ni, 20 untuk ni. Jadi macam mana kita nak ukur 20 itu?
Ya. maka sukar. Maka sebab tu para ulama mereka menjelaskan maksud adil itu adalah dalam berbahagi dan sebagainya. Okey, dalam tempoh PKP ni bagaimana? Sebut kita kata daripada sudut asasnya, sebab tu dalam disebut oleh Imam Ibn Arafah. Ibn Arafah satu ulama besar, beliau menyatakan kita ada yang dipanggil sebagai berkenaan dengan tanzil. Ya. Tanzil ni ataupun kita panggil sebagai hukum itu daripada sudut asasnya begini, tapi akhirnya bukan hukum, maksudnya kesepakatan itu. Katalah berapa hari dan sebagainya, tapi dia boleh kita hadkan dalam keadaan tertentu dengan persetujuan. Katalah ni abang tak dapat nak balik contohnya. Bukan saya lah orang yang berpoligami. Orang lain. Saya faham. Saya tak dapat nak balik. Jadi pada waktu ni macam mana kita berbincang? Bincang guna apa? Gunalah banyak kan, kita ada video-video online. Saya tak nak sebutlah, promosi pula. Kan? Jadi kita gunakan setiap yang ada itu, maka kita kata minta maaf ni 2 hari ni maksudnya ke sini. Jadi abang pun tak dapat surat apa-apa. Kan? Jadi nak lepas daripada sekatan dan sebagainya sukar. Jadi terpaksa di sini. So kita kata pada waktu itu dengan keadaan demikian, dengan darurat semua, maka tidak ada masalah daripada untuk kita melakukan tanzil itu. Cuma dalam keadaan itu, sebab tu Nabi peringatkan kita dalam hadis sahih riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW menyatakan bahawa sesiapa yang punya imra'atan, siapa yang punya 2 wanita, maksud poligami lah, dan dia cenderung kepada salah satu daripadanya, maksud sudut dunia, dengan sengaja, maka dia akan datang pada hari akhirat dengan keadaan yang sengit. Allahu akbar. Sebelahlah sengit itu lah. yang dikatakan tidak adil tu. Itu yang tidak adil itu. Jadi tidak adil daripada sudut apa? Sudut yang dia sengaja tidak adil. Betul. Adapun daripada sudut yang darurat tadi, maka pada bincang elok-elok, hubungi yang tadi tu, kan? Macam mana saya ni ada banyak cawangan ni, ada outlet banyak, ada dia punya cawangan. Jadi macam mana? Jadi di situ dia punya perbincangan, maka uruskan dengan cara yang baik, mudah-mudahan pada waktu itu Allah bantu. Hal keduniaan itu yang dinyatakan kena adil, ya Ustaz ya. Yalah, susah kasih sayang ni, sebab nak minta butang baju pun, butang baju aku mana pa, kat isteri pertama juga ya. Takkan sama kasih sayang tu, insya-Allah. Baiklah Ustaz, kita akan tamatkan kepada anda semua para penonton sekalian, kita tamatkan siaran di TV3. Insya-Allah akan ada 30 minit tambahan di TV9 selepas ini. Banyak lagi kita nak kongsikan sebenarnya, insya-Allah sama-sama terus setia bersama dengan kami, insya-Allah. Baiklah, kesan COVID-19 kini satu dunia merasainya. Sama-samalah kita berdoa agar kita semua dijauhi daripada wabak ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. InsyaAllah nantikan selepas ini sambungan di TV9. Terus setia bersama kami. Tanyalah Ustaz, Detik Muhasabah. Kembali selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua para penonton Tanyalah Ustaz, Detik Muhasabah. Biar tahu, jangan keliru. Yang pentingnya dalam keadaan kita diuji COVID-19, ketika berduka antara takut dan harapan, sekaranglah masa yang terbaik bagi kita untuk sama-sama kita memahami dan merenung kelemahan diri sendiri. Dan insya-Allah kita sama-sama bermuhasabah. Hari ini kita sama-sama berbincang, kita bawakan topik terbongkar sisi sebenar bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Mustafa Suki. Baiklah Ustaz, bila kita bincang daripada awal tadi, mungkin Ustaz ceritakan tentang mukadimah, kemudian menjawab satu persatu soalan daripada para penonton kita. Sekarang ni kita nak bawakan kepada Ustaz dan juga para penonton di rumah dan juga tak kira di mana saja anda berada, video yang agak mencuit hati dan tular di media sosial. Apa yang menariknya? Jom sama-sama kita saksikan.
Perintah Kawalan Pergerakan juga menyerlahkan kehebatan, kreativiti individu-individu yang sebenarnya terpendam dan terendam. Yang penting sekali iaitu itu yang kita dapat sama-sama saksikan tadi Ustaz, bagaimana tempoh PKP ini juga ramai yang kreatif, ada yang cuba masak tapi alhamdulillah masaknya jadi tapi kurang jadi pada tak masaknya pun ada. Nampak macam roti, bila digigit macam batu. Allahu Akbar, macam-macam Ustaz ya. Jadi mungkin Ustaz, ada juga wujud page ataupun laman Facebook Masak Apa Tak Jadi yang telah ada 700,000 pengikut dalam masa 7 hari sejak page itu dibuat. 1 juta. Telah 1 juta page itu. Allahu Akbar. Maksudnya followers ataupun pengikut-pengikut di page itu. Allahu Akbar. Begitu tular ya Ustaz ya. Jadi Ustaz, mungkin kita nak bawa jugalah kami di pihak produksi dari sudut positif. Kita nak menyatakan rasa kagum bahawasanya rakyat Malaysia ini sebenarnya kreatif Ustaz. Ada juga yang mengubah suai percakapan yang ucapan daripada yang amat berhormat Perdana Menteri menjadi melodi rap ke sana ke sini ya. Ada juga yang memasak kek tapi jadi mengerikan. Kemudian ada yang membantu barisan hadapan. Subhanallah, ada yang membantu barisan hadapan dengan mencipta penutup muka dan juga pakaian petugas perubatan. Jadi Ustaz, soalannya bagaimana Ustaz memandang bahawa sekiranya kreativiti ini diurus, ia akan jadi sangat bermanfaat. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebelum menjawab soalan itu, saya tertarik dengan video yang dipaparkan tadi. Masak apa tak jadi. Masak apa tak jadi. Ini merupakan satu inisiatif, satu kreativiti yang sangat baik, sangat bagus. Cuma saya suka untuk kita berkongsi daripada sudut sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW menyatakan, sahabat meriwayatkan, ma'aba Rasulullah SAW ta'aman qut. Nabi tak pernah mencela makanan sekalipun. Nabi tidak pernah mencela makanan sekalipun. Jadi hadis ini memperingatkan kepada kita, tak ada masalah untuk kita masak tak jadi, kita nak kongsi, share. Kemudian ada orang kat bawah pula komen, sebenarnya tepung dia kena begini, so custard dia tak cukup, tu vanilla rose dia kurang dan sebagainya lah kan. Bahan-bahan tu tak ada masalah. Tapi yang kata apalah sekian-sekian baling kat dinding, apalah sekian-sekian buang dalam tong sampah dan sebagainya. Kemudian kita berkata apalah makanan ni gini, itu merupakan satu benda yang dilarang oleh syarak. Maksudnya tak ada masalah kita buat, tapi jangan sampai kita mengeluarkan perkataan yang tak baik kepada makanan tu, dan Nabi tak pernah menghina makanan sekalipun. Dan dalam hadis tu sebut, kalau Nabi berkehendak Nabi akan makan, ataupun kalau Nabi tidak mahu Nabi akan tinggalkan. Ini sisi sunnah Nabi lah. So itu juga cara macam mana kita nak apply sunnah Nabi SAW dalam keadaan kita memasak. Kan? Dalam keadaan kita membantu isteri dan sebagainya, maka kita renungkan firman Nabi, sabda Nabi SAW. Tak ada masalah, buatlah page apa semua, dan dalam keadaan demikian kita jaga tutur kata kita, jangan mencela makanan dan perbuatan-perbuatan seperti itu. Baik, bila kita sebut tentang kreativiti, jadi sebab itu dalam hadis Nabi SAW sebut, ketika mana ada para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in mendebungakan pokok kurma. Hadis ni famous, sangat terkenal. Dan bila mana Nabi SAW lihat, Nabi larang. Nabi kata jangan buat. Sedangkan mendebungakan pokok kurma untuk mendatangkan hasil yang begitu banyak. Maksudnya daripada satu mayang, satu tandan tu mungkin 2-3 biji je, tapi bila dah dibunga, dia akan jadi banyak. Dikacuklah lebih kurang kan. Jadi selepas itu Nabi SAW, bila mana pada waktu selepasnya, sahabat datang, ya Rasulullah, kurma tak jadi. Dulu lebat apa semua banyak, sekarang ni tak jadi. Kemudian kata Nabi SAW, antum a'lamu bi amri dunyakum, kamu lebih tahu dalam urusan dunia kamu. Maksudnya di sini daripada pengajaran ni, hadis ni kalau kita lebih panjangkan, lebih kita kata huraikan, dia bermaksud dalam bab kreativiti, urusan berkaitan dengan apa, keduniaan, kita nak jadi tu sebagai kita apa, share dengan kawan-kawan, kemudian dalam masa yang sama kita nak membantu dan sebagainya, tidak ada masalah. Buatlah apa-apa pun. Ada orang daripada sudut ini dia suka buat aktiviti kebajikan. Sebab saya ada sahabat-sahabat di UIA dan sebagainya, mereka suka untuk buat apa kita kata, ada berbagai lah pakaian dan sebagainya, PPE dan seterusnya. Dan ada juga di kalangan sahabat kita ni yang tiap-tiap hari dia akan update tentang masakan. Jadi dia pun sertakan masakan. Ada setengah orang dia nyatakan menu. Ada setengah orang dia memandang daripada sudut negatif. Dia kata ini macam mana orang miskin, orang dalam kelaparan tengok Facebook ni kemudian lapar. Kita kata
kepada orang yang buat tu apa niat dia. Niat dia adalah untuk berkongsi. Hari ni masak apa kan? Masak apa tak jadi pun nak kongsi juga. So tidak menjadi satu halangan sudut syarak. Buatlah apa-apa kreativiti. Ada setengah orang waktu tu dia buat kolam dekat rumah dia. Waktu PKP tu siap kolam ada ikan sekali. Kan waktu tu jugalah bagai-bagai. Jadi Nabi SAW bagikan kepada kita untuk memilih apa saja kreativiti kita nak buat dengan syarat dia tidak ada dosa, dengan syarat dia adalah untuk memberikan, kita kata sebagai memberi motivasi keceriaan kepada kehidupan kita dan ahli keluarga kita. Wallahualam. Saya yakin menu-menu akan bertambah menjelang Ramadan nanti Ustaz. Dan macam-macam masak tak jadi akan berlaku Ustaz. Allahu akbar. Baik Ustaz, satu soalan daripada sahabat kita di Facebook, Ram Deseru, juga penonton setia kita. Terima kasih atas soalan. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan da'i. Waalaikumsalam. Dalam tempoh PKP, kita diperintah duduk di rumah diam-diam. Soalan saya, mengapa masih ada yang tidak mempunyai sifat sabar dalam diri? Ada yang sengaja membuat bising sehingga mengganggu penduduk sekitar dengan mengetuk tong berkaraoke. Dahsyat berbenar. Berpesta atas alasan bosan berkurung. Apakah sifat sebenar golongan ini daripada sudut pandang Ustaz? Baik, alhamdulillah, kita bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada yang bertanya. Jadi kita sebut tentang ini salah satu daripada akhlak adalah adab. Adab kita berjiran. So berjiran ni kita faham semua orang dalam keadaan dengan family tak boleh keluar dan sebagainya. Jadi dalam keadaan tu macam mana kita menjaga hak-hak kita kepada jiran tetangga kita. Sebab tu dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW peringatkan kepada kita, la yu'min, tidak akan beriman. Nabi ulang 3 kali. Tidak akan beriman, tidak beriman, tidak beriman sesiapa yang mana bersikap buruk terhadap jirannya. Sikap buruk ni macam-macam, mengganggu dan sebagainya lah. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW menambah hadis sahih, Nabi menyatakan bahawa dalam keadaan tak masuk syurga orang yang mana tidak bebas daripada tangan dan lidahnya daripada mengganggu jirannya. Ini satu benda yang besar. Dan sebab tu kalau kita tengok sisi sebenar, kita sebut tadi kan, macam mana sebenarnya adab hidup berjiran dia tu akan terlihat pada waktu itu. Adakah dia mengganggu, adakah dia membantu dan sebagainya. Dan sehingga dalam hadis sahih riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW menyatakan, ma amana bi ma bata syab'an wa jaruhu ja'i wa huwa ya'lam, atau kama qala Nabi SAW. Tidak dikira beriman kepada Nabi SAW yang mana dia itu dalam keadaan tidurnya dalam keadaan kekenyangan, sedangkan jirannya tidur dalam keadaan kelaparan, sedangkan dia tahu jiran dia itu susah ataupun payah. So dari sudut sisi itu pun Nabi bagi ancaman kepada orang sedemikian. Apatah lagi kita ganggu, apatah lagi kita buat bising dan sebagainya, maka kita faham dalam keadaan demikian semua orang stres, kita rasa tertekan, sedangkan jiran pun tertekan. Jiran pun tertekan. Mungkin dia dengan anak dia putus dengan bergaduh baru lepas dengan bos dia mungkin kan. Kemudian internet tak ada, macam-macam lah. Jadi waktu tu menghormati, kemudian kita menjaga adab-adab berjiran sangat penting. Melainkan saya ada tengok satu video yang semua satu flat tu menyanyi kan? Menyanyi lagu semangat, lagu kreatif ataupun lagu apa kita kata patriotik dan sebagainya. Ini satu sudut yang bagus, tapi kita kena faham bukan semua orang suka. So daripada sudut tu ada adab tu kena jaga. Tapi kalau semua kata okey malam ni dalam grup WhatsApp gitu kita nak nyanyi lagu Barisan Hadapan, contoh, silakan. Kalau dalam keadaan tu semua okey. Tapi kita tahu ada orang okey dan tak okey. So adab berjiran tu kita kembali kepada hadis-hadis yang awal saya sebutkan tadi, jaga supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala bukan waktu duduk rumah saja, bukan waktu sekian, tapi hubungan kita dengan jiran. Ya, sangat penting Ustaz. Sebab apa? Mungkin juga ada antara jiran-jiran kita yang ada anak kecil, bayi yang masih kecil memerlukan rehat, bahkan ibunya juga mungkin dalam keadaan pantang Ustaz. Jadi jagalah sama-sama, moga-moga kita menjadi insan yang memikirkan hak orang lain juga, insya-Allah. Baiklah Ustaz dan juga para penonton, banyak lagi kita akan kongsikan bersama anda semua. Terutamanya kita nak kaitkan, ada soalan yang saya nak tanyakan kepada Ustaz tentang fitnah. Pun ada dalam tempoh PKP. Nantikan selepas ini, Tanyalah Ustaz Detik Muhasabah. Kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami walhamdulillahi rabbil alamin.
Para penonton sekalian, pantai masih tak nampak namun dah jatuhkan sauh. Kampung di timur tapi tuju pula ke barat. Diri sendiri silap, jari menunjuk orang yang jauh. Terbongkar diri di dunia sebelum di akhirat. Baiklah, Alhamdulillah kembali bersama dengan Tanyalah Ustaz Detik Muhasabah. Kita sama-sama bincangkan tentang tajuk yang sangat dekat dengan kita, terbongkar sisi sebenar. Baiklah, mungkin sebelum kita nak tanyakan banyak lagi soalan kepada Al-Fadhil Ustaz Mustafa Suki, ada satu berita yang dapat kita sama-sama petik dikongsikan oleh pihak penerbitan Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Jadi mungkin kita boleh sama-sama boleh tonton keratan akhbar iaitu pesakit COVID-19 dibenar rukhsah tidak berpuasa. Mungkin ke bawahnya mungkin kita boleh bacakan sedikit apa yang disediakan. Di Abu Dhabi, Emirat Arab Bersatu, pesakit COVID-19 dibenarkan rukhsah tidak berpuasa pada Ramadan. Umum Majlis Fatwa UAE pada Ahad. Perkara itu diputuskan dalam mesyuarat virtual ataupun dalam sidang video majlis berkenaan yang dipengerusikan Syekh Abdullah Dayah serta turut menekankan supaya umat Islam yang sihat wajib berpuasa. Itu dia. Baik. Jadi kepada anda semua, kita sihatkan wajib berpuasa. Jangan pula mengaku pesakit COVID-19. Baiklah, itu dia Ustaz ya, sedikit perkembangan terkini. Jadi Ustaz, mungkin apa yang saya nak tanyakan kepada Ustaz berkaitan dengan ialah dalam kehidupan kita ni, terutamanya dalam tempoh 3 hari berbaki sebelum Ramadan ini, apa sebenarnya persediaan yang kita perlu buat? Ialah terbongkar sisi sebenar kan. Kadang-kadang ketika inilah kita nak bergaduhnya, awak nak balik rumah, siapa tahu ni memang tak balik ke oi. Jadi macam mana Ustaz persediaan dalam 3 hari sebelum Ramadan ni? Baik. Pertama sekali kita sebut daripada sudut persediaan Ramadan ada beberapa perkara lah. Pertama sekali daripada sudut kita kata keimanan kita. So daripada sudut akidah keimanan kita ni pada waktu itu antara perkara yang sangat penting kita kena lihat dan kita kena muhasabah daripada sudut dosa dan sebagainya, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyakkan istighfar dan sebagainya. Jadi pelengkapkan daripada sudut akidah kita, iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua daripada sudut ibadah kita, maka buka baliklah kan daripada sudut. Sebab tu saya suka juga JAKIM telah mengedarkan terjemahan fiqh manhaji. Fiqh manhaji ni adalah salah satu kitab yang penting dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi tuan-tuan boleh refer, boleh tengok apa adab puasa, apa dia punya sunat-sunat, apa makruh dia, cuma satu jilid ringkas. Sudah ringkas, so tuan-tuan pergi kepada bab berpuasa. Jadi dia memudahkan urusan berkaitan dengan kehidupan kita dan dia membantulah daripada sudut ibadah persediaan kita. Baik, kemudian yang ketiga, ni juga kita kata yang menjadi agak huru-hara juga di Facebook dan sebagainya, ada poster dan sebagainya disebarkan berkenaan dengan ayahnya sering membaca surah berulang-ulang. Kan? Maksudnya apa? Lepas kul huwallah, kul huwallah. Lepas kul huwallah, kul huwallah. Kan? Jadi anak pun kata, "Abah, saya nak ilmu." Kan? Tak apalah, maksudnya pada masa waktu tarawih lah ni. Tarawih itu kan. Jadi kita kata persediaan-persediaan seperti itu antara perkara yang dibenarkan oleh syarak, yang ini diputuskan oleh mazhab Imam Syafi'i seperti mana disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah berdasarkan hadis riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan bahawa Zakwan ni adalah pembantu Sayyidatina Aisyah yang pernah membaca Quran dalam keadaan membuka mushaf. Baca Quran dalam buka mushaf, so maksudnya jangan risau dah, ayah tu boleh letak Quran kat depan. Tetap tarawih tu. Itu juga persediaan-persediaan yang kita perlu ada dan saya faham imam tidak bergaji. Maksudnya suami jadi imam takkan isteri pula jadi imam. Jadi tidak bergaji waktu tak ada alam apa, maka pada waktu tu membuktikan macam mana dalam keadaan demikian menguji kita untuk memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hukumnya harus melihat kepada mazhab. Jadi bacalah Al-Baqarah dan sebagainya. Buat sedikit persediaan. Daripada sudut kita kata bacaan dan sebagainya. Dan di samping tu juga daripada sudut kita kata dalam keadaan yang lainlah, sedekah, zakat dan fidyah dan sebagainya, yang itu pun jangan dilupakan. Ya, takut-takut ambil senang Ustaz. Rakaat pertama alif lam mim, rakaat kedua alif lam ra, kemudian yang berikutnya sad, mudah-mudah lepas tu rukuk ya. Allahu akbar. Baik Ustaz, satu soalan bila berkaitan dengan ibadat ini, mungkin kita boleh ambil juga, petik juga soalan daripada Muhammad Effendi Mat Daud di Facebook. Katanya, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. PKP 2020 telah menyebabkan, maafkan saya, ini adalah pandangan ya daripada sahabat kita ni, telah menyebabkan terbongkar sisi sebenar bila kita tinggal di rumah ataupun stay at home. Mungkin selama ini kita culas dengan ibadah, solat atau tidak solat,
Mungkin ada yang bagi alasan Ustaz ya, tak sempat lah ya. Keluarga di rumah tak tahu, tetapi sekarang mereka sudah tahu dan tidak keliru dah. Jadi mungkin daripada sahabat kita ni, Bertam Indah Pulau Pinang, Muhammad Effendi ni, apa yang Ustaz boleh kongsikan juga berkaitan dengan pandangan sahabat kita tentang solat ini? Baik, pertama sekali kita sebut bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan tentang salat dalam surah Maryam ayat 59 yang Allah sebut adha'us salah. Adha'us salah ni maksudnya mereka yang mencuaikan salat. Mencuaikan salat ni kata Imam Sa'id ibn Musayyib ataupun Sa'id ibn Musayyab, satu ulama hadis yang besar, maksud mencuaikan itu adalah pertama meninggalkanlah, yang kedua melewat-lewatkan waktu solat. Lewat sini maksudnya 2 minit lagi maghrib baru solat asar. Kalau boleh asar maghrib jamak. Ini satu sisi yang tidak baik, dan maka waktu betul saya setuju dengan pendapat sahabat yang diutarakan tadi. Kalaulah pada waktu itu kita memang di pejabat tempat lain kita tak jaga solat, dekat rumah pun kita akan nampak benda tu. Sebab dia bab ibadat ni, dia antara benda yang wajib ni dia payah nak disembunyikan. Berat sikit. Kan, macam mana nak sembunyi pun akhirnya akan terzahir. So pada waktu tu ambillah peluang untuk kita bertaubat kepada Allah, kita memperbanyakkan solat, dan dalam masa yang sama persediaan juga untuk kita menghadapi Ramadan. Berubah insya-Allah. InsyaAllah, itu dia. Mungkin satu pesanan juga buat diri kita semualah, bagaimana solat itu kita kena jaga Ustaz, terutamanya ketua keluarga. Bila anak, isteri berada di depan mata, hendaklah jadi contoh yang terbaik Ustaz ya. Betul. Baik Ustaz, mungkin saya nak bawakan soalan ini. Bila sebut tentang PKP ni, ada yang jadi penyampai berita lebih cepat dari berita. Ada juga yang menambah tukang goreng berita. Ada juga yang berebut-rebut menjadi penyampai berita yang pertama. Ada juga macam-macam. Jadi soalan saya Ustaz, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu satu berita daripada orang-orang yang fasik, maka selidikilah akan kebenarannya. Jadi Ustaz, apa yang Ustaz boleh pesan ataupun berikan satu pengajaran kepada orang-orang yang terasa nak sebarkan sedangkan itu perkara yang tidak betul, bahkan wujud juga fitnah? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Satu pendedahan ataupun persoalan yang sangat baik. Baik, betul ayat tu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan tentang tabayyanu. Tabayyanu ni maksudnya tabayyun, menyelidik, mengkaji, ataupun kita kata mendalami sebelum mana kita menyebarkan. Masalah sekarang ni ada satu lagi yang tidak negatif, tibayun. Tibayun ni maksudnya adalah tak payah nak tengok apa, asalkan ini sensasi, ni bagus daripada sudut kita lah, sahih belum tentu. Jadi waktu tu kita sebarkan. Ini satu benda yang Allah tegah, yang Nabi SAW peringatkan kepada kita, apatah lagi dia berkaitan dengan agama, yang mana Nabi sebut dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwaq maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta ke atas namaku dengan sengaja, nak lagi sebar apa semua lagi lah, maka pada waktu siap satu tempat duduknya dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita faham, ada orang yang niatnya baik, ada orang yang niatnya nak supaya orang tahu, ada juga orang niat nak jadi dia adalah orang yang pertama menyebarkan berita itu dan sebagainya. Kadang tu Ustaz, saja-saja katanya sebab bosan di rumah. Macam mana Ustaz? Ya, itu kita kata sebab tu Islam ataupun Quran tadi sebut kita kena selidik dulu, ketahui dulu. Sebab saya faham dalam tempoh PKP ni ada banyak berita yang disebarkan dan akhirnya tak betul. Jadi macam mana kita berhadapan pertama dengan orang tu? Yang kedua, dalam keadaan kita sini dengan agama kita. Jadi sebab tu kita kena sidik betul-betul, dan dengan orang tu kita kena minta maaf, baru settle urusan kita. Jadi sebab tu dosa memfitnah yang kita sebutkan tadi, fitnah adalah dosa yang sangat besar. Cuma saya nak betulkan, ada setengah orang gunakan ayat Quran, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Semua fitnah tu lebih buruk daripada membunuh. Fitnah situ bukan maksud kita tuduh orang. Fitnah tu maksudnya kata Imam Tabari adalah syirik kepada Allah. So ujian fitnah syirik kepada Allah adalah lebih besar. Jadi dia bukan fitnah tuduh orang. Jadi nak kena betulkan tu sebab ada ramai orang guna ayat tu. Jadi yang betulnya fitnah situ adalah maksud syirik. Adapun fitnah yang kita sebut ni adalah mengadu domba, ghibah, mengumpat ataupun sebagainya. Maka waktu tu kita kata dosa dengan Allah. Sebab tu Imam Sufyanul Thawri, satu ulama besar, menyatakan kalau aku ada 70 dosa, yang mana dosa itu adalah aku dengan Allah, itu adalah lebih mudah untuk aku bertaubat daripada aku mempunyai satu dosa dengan manusia yang mana dia
paling sukar untuk bertaubat. Maksudnya nak Allah ampunkan dosa kita, fitnah dan ujian dan sebagainya ni daripada sudut sebar berita palsu, kita kena minta maaf kat orang tu. Jadi besar dia punya kesan dia. Jadi kita fikir-fikirkan supaya kita tidak muflih dekat akhirat nanti dengan sebab mengandung domba, fitnah dan sebagainya. Sebab itu adalah larangan daripada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, bahkan kalau berita itu menyebabkan panik dalam kalangan masyarakat. Ustaz, Allahu akbar. Baik Ustaz, kesimpulan ringkas. Banyak yang kita kongsikan Ustaz tentang topik kita pada hari ini. Mungkin ada sesuatu yang Ustaz nak tekankan sebagai ingatan kita semua. Silakan Ustaz. Baik, pertama sekali kita sebut apa yang kita buat ni, apa yang kita bincangkan ni bukan menghukum ataupun kita nak kata orang tu salah, orang tu betul. Tidak. Dia adalah semata-mata untuk kita berkongsi, dan kemudian antara benda yang sangat penting adalah untuk kita perbaiki diri kita. Sebab tu kata Saidina Ali, hendaklah kamu tuhasab. Maksudnya hisap diri kamu, muhasabah diri kamu sebelum kamu hisap orang lain. So kita kembalikan keadaan demikian, kita baiki diri kita, dan kita mudah-mudahan memberikan ilmu, dan juga alhamdulillah, tanyalah Ustaz, medium yang amat besar untuk kita sama kongsi dan kita amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Insya-Allah. Baiklah Ustaz, mungkin sebagai doa supaya kita semua tenang, kekal jaga kesihatan. Insya-Allah juga doa ini menyebabkan kita semakin bersemangat untuk terus beribadat kepada Allah. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa barakallahu fiikum. Insyaallah, amin rabbil alamin. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Mustafa kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini. Insya-Allah kita akan bersama lagi Ustaz pada masa hadapan, insya-Allah. Dan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak, insya-Allah Ustaz ya. Baiklah para penonton sekalian, apa yang kita kongsikan hari ini moga-moga jadikan panduan buat kita semua. Sebelum kita nak berakhir, saya nak kongsikan satu persoalan yang mungkin kita boleh tanyakan pada diri kita. Sebelum Perintah Kawalan Pergerakan, kita sering memberikan alasan. Banyak alasan kita. Mungkin sibuk, tidak peduli aktiviti masjid, walaupun jarak masjid itu atau surau itu hanyalah sedepa dari rumah kita. Namun kini kerinduan kepada rumah Allah semakin terasa. Adakah selepas PKP ini selesai, kita akan berlumba-lumba kembali untuk mendapatkan 27 kali ganjaran pahala? Kita renungkan dan kita muhasabah diri. Jadi jangan lupa saksikan Tanyalah Ustaz esok. Kita akan bicarakan tentang masjid semakin sunyi bersama dengan sahabat saya Da'i Hilman dan juga Ustaz Firdaus Subhi. Itu dia, nantikan esok. Jadi kepada semua, jaga diri, jaga kesihatan. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Mungkin awal, tapi insya-Allah saya ucapkan untuk anda semua. Moga berjumpa lagi. Saya Da'i Hadari, mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.